minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata moleknya? Kita buka majlis kita dengan kita membacakan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan penuh dengan barakah, Ramadan penuh dengan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Namun begitu, terkadang ada di kalangan mereka ini diuji dengan kesakitan. Ada di kalangan mereka ini diuji dengan pelbagai dugaan. Dan oleh disebab itulah mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda guru kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat biu. Sihat. Da'i ya. Da'i Ustaz ya. Baik. Ustaz, seperti mana yang kita sebut sebentar tadi, ada di kalangan mereka ni Ustaz rindu nak berpuasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Namun disebabkan ujian, dugaan dan rintangan dihadapi oleh mereka, ada di kalangan mereka ini yang diuji dengan tidak boleh berpuasa. Betul. Jadi hari ini kita nak mengupas satu topik yang cukup menarik Ustaz. Penalti Ramadan ataupun penalti puasa Ustaz. Baik Ustaz. Jadi para penonton kita mesti tertanya-tanya, apakah penalti itu sendiri? Bagi mengupas topik ini, kita bawa Al-Fadhil Ustaz untuk menghuraikan isu ini. Dan para penonton yang ada soalan yang nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, penalti Ramadan ataupun penalti puasa ni Ustaz, sebagai mukaddimahnya dipersilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'i Aiman yang saya kasihi. First time kita. First time Ustaz. Alhamdulillah. Anak-anak muda sekarang dan semua warga penonton Tanyalah Ustaz. Rancangan nombor 1 dunia, bukan Malaysia. Dunia Ustaz. So penalti ini ilham daripada kita punya penerbit lah. Maknanya kita kena qada, puasa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan qada. Seperti fidyah dan kafarah. Dan kita dah nak penghujung ni, mungkin di sana ada orang kata apa, salah faham ataupun misleading, kekeliruan dalam isu qada, yang melibatkan orang sakit, melibatkan apa nama dia, orang mengandung dan menyusu. Semuanya dalam erti sakit juga, walaupun mereka ini mengandung tetapi mereka mengambil hukum sakit. Jadi sebahagian daripada hukum yang berkaitan dengan orang mengandung dan menyusu mengambil hukum orang sakit. Dan kadang-kadang ditambah nilai dia. Ditambah denda dia. So kita akan huraikan dahulu apa definisi qada. Dalam perbahasan ilmu usul, ya, kemudian digauli dengan ilmu fiqh, ibadat yang berkaitan dengan zaman ini ada 3. Yang pertama dinamakan sebagai adaan. Okey, kita sembahyang pun sebut tunai. La ni lah, bahasa la ni guna bahasa la ni. Tunai la ni lah. Tunai. Kemudian disebut sebagai qada. Yang didefinisikan oleh ulama kita, ma fu'ila ba'da waqtihi, apa yang dilaksanakan selepas waktunya. Okey. Maknanya sekarang ni qada kalau dalam bulan puasa dilakukan puasa tersebut, dia rukun semua sama saja. Tetapi dilakukan di luar Ramadan. Seperti kita sembahyang asar di waktu maghrib. Makna dilakukan kefarduan ini luar pada waktu.
sama ada sebab sengaja atau tidak sengaja. Walaupun berbeza asbab dia punya trigger dia berbeza, namun natijahnya sama. Itu dinamakan sebagai qada. Dan dia kalau bahasa muamalat ni hutang lah. Hutang. Kena bayar tak kira lah bila pun. Ni kira hutang dengan Allah, hutang dengan Tuhan. Oh. Okey, yang ketiga nama dia i'adatan. I'adatan ni dalam bentuk pemulihan lah. Kita buat kurang sempurna. Mungkin kita sembahyang seorang-seorang. Kemudian kita laksanakan sekali lagi kerana kita nak dapatkan kesempurnaan solat. Tetapi dalam puasa tidak ada i'adah. Okey, katalah kita sembahyang seorang-seorang di rumah, kemudian kita pergi masjid jumpa jemaah. Kita boleh sembahyang sekali lagi. Itu namanya i'adah. Ataupun kita sembahyang tidak sah. Sembahyang, lupa. Pokoknya ada perkara yang membatalkan sembahyang kita. Ulang balik. Ulang dalam waktu yang sama. Nama dia i'adah. So i'adah ada dua keadaan. Dua definisi dan dua keadaan. Cuma dalam puasa ni kita hanya satu saja. Sama ada adaan ataupun qadaan. Dan adaan sudah tentu ada istimewanya. Kerana pahalanya lebih besar. Berganda-ganda daripada qada. Qada kita buat dalam bulan yang lain. Dia tak ada kelebihan dah. Berganda-ganda yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qada ini merupakan fikrah hutang yang perlu dibayar kepada mereka yang cuai ataupun mereka yang terhalang kerana keuzuran syar'i dan juga hissi. Ada dua, keuzuran ni ada dua. Ini agak mungkin detail sikit tapi kena terang lah supaya orang boleh catat dan belajar. Betul. Nama pun program Al-Ustaz. So, halangan ini ada dua. Satu halangan syar'i. Satu halangan hissi. Hissi ni maksudnya halangan yang boleh kita kesan. Seperti sakit. Seperti gila. Seperti pitam, koma dan seumpama dengan dia. Syar'i ini maksud dia dari sudut hissinya, dari sudut akal ataupun akal dan juga keadaan relatinya, kita boleh berpuasa. Misalnya orang yang haid boleh berpuasa. Apa halangan dia berpuasa? Orang nifas, apa halangan dia berpuasa? Dia berakal, dia mampu, cuma syarak tak bagi. Jadi dia mendapat keuzuran halangan daripada syarak kerana beradab dengan Allah. Makna dia di antara fikrah ibadat adalah membentuk adab dan etika. Betul kita tengok fikrah mazhab Hanafi, siapa yang sembahyang ketawa, berkah-rekah, batal sembahyang dan wuduknya. Dan wuduknya? Dan wuduknya, takdiban. Maknanya kerana nak mendidik dia. So fikrah takdib, fikrah mendidik ini ada kesannya dalam ibadat. Jadi kenapa orang tanya, saya orang haid mampu berpuasa. Tetapi memang ada nas. Kunna nu'maru biqada'is shaum kama nu'maru kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Maknanya di bulan puasa mereka ini diperintah qada. Bila mereka tinggal kata Aisyah diperintahkan qada pada bulan yang lain, tapi sembahyang tak perlu qada lah sebab sehari 5 kali, kalau 6 hari 10 hari dah berapa puluh dah. So kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir itu mengangkat bebanan sembahyang ke atas orang yang haid ataupun nifas. Tapi puasa ni setahun sekali. So mizan dia tidak sama. Setiap ibadat dia ada mizan. Kalau terlampau banyak, qada tidak ada. Kalau sikit, qada dia ada. Supaya kita dapat merasai kemanisan tersebut. So, apabila orang yang didatangi haid, dia kurang bersih. Bukan maksud dia tidak beradab, tapi kalau puasa tu tak apa nak elok. Tuhan inginkan seseorang itu datang dalam bentuk yang bersih. Tahir. Kalau Quran pun la yamassuhu illal mutahharun, begitu juga dengan puasa. Konsepnya sebegitu rupa. So orang yang haid dan juga nifas mereka mampu berpuasa. Tetapi syarat kata tak apalah. Di antara sifat rahmat Allah Taala kepada kamu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kami tak mau bebankan kamu. Sebab orang yang haid dan nifas ni ditimpa tekanan dalaman, dia ada penyakit orang kata apa dia muram sedikit, murung dan seumpama dengannya, sakit kan. Orang ibaratkan orang yang kena haid ni seperti ulcer. Bila kita ulcer kita rasa nak makan pun tak seronok. Betul Ustaz. Jadi elok syariat mengurangkan bebanan mereka dengan mintakan jangan berpuasa. So kamu rehat, bukan rehat lah. So kamu berehat daripada berpuasa, tapi kenalah berzikir. Keadaan kita sekarang ni bila tinggal puasa dia terus. Berzikir pun tidak, berdoa pun tidak. Sedangkan ulama menyatakan bila seorang wanita itu haid, setiap waktu sembahyang tu dia kena duduk dekat tikar sejadah berzikir. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri menyatakan wajib. Kerana kewajipan mesti ada pengganti dia. Pengganti dia? Pengganti dia. Kalau kita wuduk tak ada air, kita ambil tayamum.
So sembahyang ni fikrah dia tidak ada kita kena berzikir dan berdoa dalam masa 5 minit atau 3 minit. Bukan hura-huri Ustaz Ya, bukan. Tapi kita tengok perempuan dah bila tak puasa dia hura-huri, dia tengok kat TV, betul boleh langgan dan sebagainya sampai ke buka puasa. Tapi bukanlah kita salah, cuma adalah waktu dia berzikir, dia berdoa, tambahan 10 malam terakhir kita sekarang ni. So fikrah dia mesti ada konsep falsafah dia. Kemudian halangan daripada kemampuan sendiri seperti sakit, seperti musafir ataupun penyakit orang tua. 65 tahun ke atas ni dia panggil syaikhukhah. So dalam pengiraan Islam dia ada satu tahap umur yang mereka ada hukum berlainan dengan orang yang sihat. Yang dinamakan sebagai asy-syaikhul kabir. Yang bermula kiraannya secara angka ijtihad ulama 65 tahun ke atas. So mereka kadang-kadang dah tak mampu berpuasa dah. Bukan tak mampu sembang boleh. Tapi puasa sembang boleh orang tua. Tapi dia tak mampu nak berpuasa. Jadi mereka diberikan keringanan, saya akan bincangkan nanti konsep itu. So mereka tak boleh berpuasa, memang tak boleh berpuasa. Maka syariat dengan konsep dia syariat ni apa dia dai, apa dia Aiman, dia yang benda mudah, make it easy. Kalau benda yang terlampau susah itu bukan syariat. Maksud dia syariat bercakap dengan fitrah kita, syariat bercakap dengan akal kita. Kalau kamu nak tahu syariat, make it easy. Jangan ni banyak orang sabut tanya sana di sini. Kalau batal-batal make it easy. Contoh dia, ustaz saya ni buka puasa tapi tersilap, azan tu silap. Azan tu silap, marah kat azan pula. Jadi macam mana ustaz? Nak kena qada lah. Kena qada, make it easy. Qada lah. Dan apa kamu buka puasa waktu nak buat macam mana? Jadi kita jangan susah-susahkan, make it easy. Jadi ini konsep syariah. Jadi qada ini fikrahnya adalah kita membayar hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka puasa ini adalah satu ibadat yang luar biasa, perlu kita membayarnya. Walaupun kita katakan kita mengandung. Nanti mungkin soalan banyak tu orang mengandung. Saya memang ujungnya orang mengandung banyak tanya. Dan beranak. Kata, tambah yang beranak kerap loh. Saya, kalau pandangan saya lah. Beranak kerap ni makruh. Dia kena 2 tahun sekali. 2 tahun sekali? Setahun sekali ni makruh. Sebab apa? Dia pendidikan anak pun tak sempat. Menyusu pun baru nak habis. Mak pun tak ada recover, Ustaz? Jadi kena ada family planning tu kena ada. Tambah zaman sekarang ni, ekonomi pun tak kuat. Apa dia nak jaga anak pun susah dengan COVID dan sebagainya. Jadi elok selang 2 tahun sekali. 2-3 tahun begitu. Quran pun sebut begitu. Wal walidat yurdi'na auladahun haulain kamilain. Walaupun Tuhan cerita dalam bentuk cerita, tapi maknanya ada makna yang tersirat, itu arahan dalam ada bentuk sebab dia 2 tahun tu. Ini dipanggil al-amru al-irsyadi. Tuhan bagi nasihat kepada kita. Anak 2 tahun sekali lah. Tapi bukan kata haram. Kita tak haramkan. Tak boleh kita haramkan tanpa dalil. Tetapi maknanya selang 2 tahun tu elok. Guideline dia. Guideline tu elok. Tapi segi saintifik pun, kalau tanya pakar-pakar apa dia doktor, mereka memang nasihatkan selang 2 tahun sekali. Sebab kesihatan. Sebab beranak ni dia juga melibatkan kesihatan, nyawa dan seumpama dengan dia. So kita tengok konsep ini satu benda yang penting apabila fikrah puasa ini, dia ada tunai bagi mereka yang mampu. Dan dia ada qada bagi mereka yang ada keuzuran yang kita sebutkan tadi, keuzuran syar'i dan keuzuran hissi. Dan tidak akan terlepas sehingga kita tidak mampu. Sehingga orang kata saya di beranak kerap. Tak apa dah saya nak ganti dengan fidyah. Jadi dia banyak fidyah. Tidak. Kita bahawasanya kita telah sebutkan tadi, orang beranak dan mengandung mengambil hukum sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti. Ganti. Tuhan tak sebut fidyah. Yang fidyah ni ada qiraat sebut wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Yang kita baca qiraat Hafs sekarang ni 'alal ladzina yutiqunahu. Itu pada permulaan. Maknanya permulaan syariat, sahabat diberi pilihan. Nak puasa kan nak bayar fidyah. Sebab kita tahu tabiat dahulu puasa mula-mula tu susah. Kalau sejarah puasa cerita ada masalah ni? Ada masalah lagi, Ustaz? Kalau tak ada, tak perlu kita sambung lagi kan. Tapi cerita Ustaz, ada. Bila Ustaz sebut fidyah, Ustaz, sahabat kita nak tanya sikit boleh, Ustaz? Boleh. Okey, ada soalan tak? Ada soalan, Ustaz? Tak ada cerita. Tak apa. Nur Dahlia Biru ni dia nak tanya, apakah syarat seorang itu wajib mengqadakkan puasanya berserta dengan fidyah? Situasi yang bagaimana menyebabkan seorang itu dikenakan fidyah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Nak tahu sekarang ni cerita lah makna fidyah ni. Dia nak faham fidyah ni apa? Fidyah ni maksudnya sama seperti kafarah denda lah. Ganti rugi. Ganti rugi. Iwad. Maksudnya bila kita tak mampu puasa ataupun kita meninggalkan puasa disebabkan faktor. Ini mazhab Syafi'i ada. Faktor orang lain. Seperti faktor anak,
faktor kandungan, selamatkan nyawa orang lain, diperintahkan qada dan dikenakan denda sedikit fidyah. So fidyah ni iwadun, satu ganti rugi dalam kadar nusfus sa', 1,5 kilo je. 1,5 kilo. RM3 banyak itulah, bayar RM5 tak apa, senang kita kira begitu kan. So ditambah kepada orang yang ini punya kaedah Syafi'iyah yang meninggalkan kerana faktor orang lain. Oh, disebab orang lain. Sebab orang lain. Anak dia ke? Kandungan dia ke? Mak ayah dia? Boleh juga Ustaz? Dia maksud dia selamat macam ni. Maksud dia orang yang mengandung dia buka puasa sebab anak dia. Dia bimbang kalau tak makan susu tak banyak. Oh, betul juga Ustaz. Dia makan ketam. Dahsyat Serang macam-macam betul orang. Tapi bagi saya apa-apa rujuk doktor lah. Doktor daripada kajian bagus. Kemudian apa nama dia, faktor selamatkan nyawa orang. Oh, tu faktor misal dia. doktor tengah buat surgery. Mungkin neuro 12 jam. Neuro ni 12 jam berapa lama ni? Ui. Jadi start pukul 8 pagi. Kalau 12 jam berapa dah? Weh, lama tu Ustaz. Kalau dia tak makan, dia rebah. Jadi tapi dia puasa dululah. Jangan masuk dia tak ada bedah pergi makan macam kadang-kadang orang buruh. Macam orang buruh ni kan. tak ada nak penat pergi makan dah. Tak betul tu. Jadi apa nama itu salah. Jadi dia puasa dulu tapi dalam pukul 12 dia rasa pening. Dia nampak warna lain lah ni. Mata patient tu pun ada 4 dah. Masa tu dia kena makan. Wujuban. Wajib. Sebab dia akan membahayakan nyawa orang tu. Jadi dia buka puasa disebabkan pesakit yang dibedah, dia kena qada dan kena fidyah. Orang yang tukang bedah ni, doktor ni? Ya. Dia kiaskan kepada masalah apa? Masalah kalau dalam kitab Fathur Rahman, syarah kepada Matan Zubat, dia sebut kalau kita tengok orang lemah dalam sungai. Kita tak boleh selamat mereka dengan makan. Nak berenang ni perlukan tenaga. Ombak kuat, sungai dan sebagainya. Kita kalau orang kata kedarah dulu. Buka puasa dulu pergi berenang. Okey. Untuk selamatkan nyawa. Yaqdi wa yufdi. Bayar apa nama dia panggil apa, puasa dan bayar fidyah. So itu keadaan dalam mazhab Syafi'i. Satu lagi ialah bagi yang tidak mampu berpuasa. Dua orang. Orang tua sakit yang tak ada harapan sembuh pada cerita doktor. Doktor bagi tahu dua orang yang siqah, dia bagi sayang kamu dah tak boleh berpuasa, risiko pada nyawa kamu. Dua doktor. Kalau satu pun kira okey lah, tapi dua lebih baik lah. Dua lebih baik. Sebab dia ada pro and contra. Sebab tu dua ni bagus kan. Seorang kata, tapi kalau dua orang sepakat ni payah nak tipu lah. Okay. So, dia tidak ada harapan penyakit sembuh dah. Ada penyakit, contoh dia dialisis, contoh dia lah kan. Dialisis ni tengok orang juga, ada yang boleh puasa, ada yang tak boleh. Tengok tahap kesihatan. Ataupun kanser dan seumpama dengan dia. So, doktor beritahu, kamu memang tak ada harapan sembuh. Maka dia tak berpuasa, dia setiap hari dia bayar sekilo ataupun RM5, saya bagi RM5 senang. Lebih tak apa. Bab fidyah zakat ni lebih tak berdosa. Dapat pahala. Faman tatawwa khairan sedekah lah. Jadi pahala sedekah dan dapat pahala wajib sekali. Tuhan ni rahmat, dia luas. Sembahyang tak boleh. Kok kita terajar ni subuh buat 4 lah. Memang tak boleh. Saya ni orang semangat main tu Haji. Saya buat 4 rakaat. Itu dia panggil tak cerdik. Itu dalam ibadat apa sembahyang tak boleh tambah-tambah. Tapi kalau zakat dia terajak, dia tanya pula, Ustaz, saya terajak RM10. Allah, tersedekah lah begitu. Jadi kalau buat duit lebih tak berdosa, dapat pahala lebih. Tapi sembahyang tak boleh. So, mereka ni bayar setiap hari. Tapi yang menariknya, diberikan kepada orang miskin. Okay, seseorang. Kalau dia tengok, kalau bagi RM5, dia nak beli apa? Dia boleh kumpul 5 kali 30, 150 bagi kat seorang tu je. Sebab syarat dia sehari seorang. So, esok seorang lagi, dia juga. Kalau kita kesian lah, kalau bagus beda-beda sikit lah. Ambil 2 orang, seorang ni dapat RM75, seorang ni dapat RM75. Dapatlah beli baju raya. RM5 ni makan cokotiau. Lalu cokotiau pun tak lepas apa kat Kuala. Kalau kedah pun harga RM5. Jadi kita tengok di situ, itu 2 golongan. Baik Ustaz, Ustaz sebut tadi 2 golongan Ustaz. Tapi kadang-kadang dia kata, alamak, saya terpaksa buka puasa Ustaz. Sebab terpaksa kita sedang bincang. Sebab Ustaz, sebab saya nak pergi main bola. Ya. Kalimah terpaksa itu adalah kalimah yang salah digunakan. Okey Ustaz, kita jawab selepas ni boleh Ustaz? Okey, para penonton, banyak lagi akan kita cerita. Itu belum lagi kita cerita pasal ibu mengandung. Pasal menyusu lagi. Sejarah puasa tu sejarah puasa pun tertinggal lagi. Okey, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
cerita pasal sukan. Lepas tu kita cerita pasal kerja belah. Alright, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan kita pada hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu penalti puasa. Dekat anda pun terkena penalti puasa ni kan. Tapi jangan lupa untuk kita menggantikan puasa kita dalam keadaan-keadaan yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Ya. Tapi Ustaz, ada yang bertanya kepada kita, Ustaz. Ya. Dia ni atlet. Main bola sepak contoh Ustaz sebab kawan-kawan kita kat luar tu ada yang atlet bola sepak juga Ustaz. Mereka kata dia orang terpaksa mengikuti latihan pagi, tengah hari, petang kan. Jadi dalam keadaan seperti itu Ustaz, dia orang tak larat nak puasa. Ya. Bagaimana keadaan seperti ini Ustaz? Baik, isu ini sebenarnya isu yang besar yang melibatkan negara. Makna dia mereka bermain itu untuk negeri atau negara dan itu merupakan profesion mereka. Sebab itu kalau dari segi kaedah, kalau pekerjaan kita ambil kaedah pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Kalau mereka sampai tahap tidak mampu untuk berlatih, okey, sampai tahap kena berbuka, kalau kita guna kaedah ghalabahul ju'. Man ghalabahul ju', dia memang tak mampulah. Kalau dia buat juga, dia pensan. So, kaedah ni boleh diaplikasikan kepada mereka yang terlampau lapar. Tapi jangan makan awal, saya sebut tadi, jangan makan awal. Masuk-masuk tadi makan dah. Kalau kita tengok, sarapan siap-siap. Kita tengok Pogba pun, dia puasa. Oh. Ya. Masa main dia puasa. Sebab itu kita tak boleh. Dia begini, untuk membuka puasa secara man ghalabahul ju', dia bukan mufti ataupun seseorang yang menjawab. Diri sendiri yang kena tahu. Dia tak boleh tipu Tuhan. Memang dia rasa memang nak pitam lah. Oh, nak habis dah tu. Ya. Jadi ini yang termasuk dalam kaedah istafti qalbak. Ada bab yang mufti hanya bagi guideline. Maknanya dia bagi kaedah man ghalabahul ju'. Siapa yang mana kelaparan ini mengatasinya sampai dia tidak berupaya untuk meneruskan puasanya. Kalau terus juga boleh pingsan tak? Ya, dia berisiko. Maka ketika itu hukum dia mengambil hukum tersebut. Sebab ini, tapi nak melaksanakan dia tak boleh pukul rata. Sebab ada orang yang dia bersahur, dia boleh berlatih. Tapi saya minta lah latihan tu janganlah berat sangat. Saya dulu saya kenal baik dengan dia pemain bola Malaysia, Kapten Kedah, Radhi Madin. Mereka latihan macam mana Ustaz? Dia boleh latih petang. Oh, dia pun puasa. Start tengah hari lah. Saya pergi tengok pun latihan pun pergi puasa juga. Masa tu saya form 2, jalan kaki je. Ya. 3 km naik basikal. Saya dulu pemain bola. Kalau saya tak jadi ustaz, saya sama dengan Beckham mereka. Ya ke? Macam itulah. Jadi cerita hikayat dia. Perlu dipandu sebab latihan bola ni kalau kita buat pagi 8 ke 10, kami main bola, kita pun main bola. Jadi okey je. Takkan mana ada latihan pukul 12 tengah hari. Betul Ustaz. Yang tu main bola tengah hari, kau tak main bola. Jadi saya rasa perlu dahulu ni, bukan saya tak jawab lagi untuk ni. Dia mesti kaya baik. Saya kena pergi tengok latihan tu macam mana. Tapi tak boleh terus jawab Ustaz Setiap hari dia pun hitung atau pukul 12. Jadi kita kena tengok dulu latihan pukul apa. Dan bola selalu start pukul 4 petang. 4 petang sampai pukul 6. Tak ada masalah apa. Habis tu? Pasal apa tak buat malam? Betul juga. Jadi perlu manajemen tu kena elok. Sebab kita pun main bola juga, bukan tak main. Cuma Ustaz pun main bola juga. Tapi tu bezanya tak wakil Malaysia lah. Dengan negeri kita peringkat daerah main bola Bali, peringkat main bola sekolah sebagainya. Tapi latihan memanglah training negara besar lagi. Cuma bagi saya, kalau benda tu boleh diatur, latihan 8 sampai pukul 10, rehat sekejap, pukul 4 sambung sampai pukul 7, tak ada keperluan nak buka puasa. Pemain bola kuat, badan abang Sado. Bukan ada badan macam Mr. Bean tu. Jadi saya tidak rasa ada keperluan di sana. Melainkan dia tu ghalabahul ju'. Memang dia tiba-tiba nak pitam. Dia benda ni tak sama hari-hari. Ada hari kita kuat, ada hari. Jadi tengok kepada harian dia. So bagi saya benda ni yang lebih afdal dijawab oleh para mufti kita. Sebab ni berkaitan dengan negara. Saya ni orang kecil je. Kerana dia, soalan ni sepatutnya bukan tanya kepada program Al-Ustaz. Dia kena tulis surat, cerita betul-betul, hantar kepada mufti wilayah ataupun mufti negeri dan mereka teliti secara mendalam. Tapi jawapan saya ni tak boleh pakai ni. Ni saya bagi kaedah. Ni kaedah lah. Sebab benda ni melibatkan sektor dan industri. So perlu diteliti, kena tanya betul ke mereka ni hilang tenaga berapa jam. So kita kena cek keadaan dan kondisi kan.
Oh, yang tu lebih tepat lah kita sebab sebut, Ustaz. al-ifta' bina al-waqi'. Fatwa ni mesti ke atas realiti. Kita nak tengok realiti main bola ni macam mana. Dah hampa badan kuat. Sada tiba-tiba tak larat teruk juga. Ya. Oh, okey Ustaz. Ini dalam keadaan kita perlu meletakkan satu-satu hukum ni Ustaz. Mesti perlu bergantung pada mufti Ustaz. Fatwa dia akan berubah mengikut keadaan. Oh. Tapi kalau main bola kampung memang haram bukanlah. Bukan. Sebab itu profession mereka. Ya, Ustaz. Pemain bola ni adalah profession melibatkan kerugian, untung, rugi, kerajaan bayar duit pemain apa semua tu. Dia ada profession dia. So benda tu perlu ada pengiraan iktibarat yang perlu diteliti oleh mufti. So saya rasa benda ni minta mereka pemain bola bagi tahu kepada persatuan setiap KFA, apa kalau KAFA ke Kedah KFA dan sebagainya, bincang dengan sahibul samahah. Oh. Jadi benda tu akan selesai dengan baik. Okey Ustaz. Maknanya ada jalan dia. Ada. Fatwa ni menjawab benda yang kecil sampai yang besar. Fatwanya adalah itu pekerjaan mereka Ustaz. Sebab itu mihnah. Mehnah maksudnya profession mereka. So gaji mereka tu halal. Maknanya sebab mereka tak main judi. Okey. Sebagai ulama yang mengharamkan sebab dia tengok fikrah bola ni fikrah judi. Oh. Di pertandingan tak tahu pertandingan apa. Kan? Sepak bola gol. Tapi dia adalah hiburan lah semasa. Dan dia adalah benda yang paling popular dalam dunia. Semua tengok. Tok guru pun tengok. Dia pemimpin pun tengok. Kalau kalah ni boykot bergaduh. Bola ni dia adalah nyawa bagi orang awam. Sesebuah negara Ustaz. Allah, kalau kita tengok dahulu Mesir kalah dengan Jazirah, tak masuk Piala Dunia, depa boykot kedutaan. Oh. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu, tapi kita jangan macam tu. Jadi tapi nak abang bola ni satu sinar kepada sebuah negara. Kalau menang hak lain tak bangga sangat, tapi kalau menang bola luar biasa. So kita rujuk pada mufti, itu yang baik. Okey, cantik Ustaz. Saya suka bila Ustaz jawab seperti itu Ustaz. Kita bukan nak hukum orang, tapi kita nak meletakkan satu tu pada tempatnya Ustaz ya. Dan Ustaz memberikan satu kaedah supaya kita merujuk kepada majlis fatwa dan sebagainya. Okey, tapi apa yang saya faham daripada apa Ustaz yang Ustaz sebut sebentar tadi, tak adalah orang kata tengah hari ini kita dah bantai makanan Ustaz ya. Maknanya setelah bila dah sampai tahap tu Ustaz ya. Man ghalabahul ju'. Memang kita tahu, bila kita musafir, kita sampai tahap tak boleh bawa kereta dah. Kan, tak boleh ni kena makan juga. Baru kita ambil. Tak ada apa-apa dah makan dah. Buka sekejap Ustaz. Ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Lepas tu terus buka masuk. Okey Ustaz. Ini ialah Ustaz. Ini ada satu situasi ni cukup menarik. Ya, sebab Ustaz, kadang-kadang Ustaz bulan puasa pula bini kita nampak cantik. Okey. Tiba-tiba bulan puasa bini nampak cantik Ustaz. Jadi macam lapar. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Apa tu? Apa hikmah yang dikenakan penalti yang berbeza walaupun bersama melakukan kesalahan yang sama akibat jima di siang hari pada bulan Ramadan? Adakah kafarah berpuasa 60 hari secara berturut-turut yang dikenakan kepada suami termasuk 1 hari puasa qada? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Macam mana nak settle ini penting Ustaz? soalan ini daripada zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ni. Jadi kita katakan jima' ini sebagai benda yang halal di kalangan suami isteri. Dan dia adalah yang disebut sebagai mubahun mutlak ataupun sunnah mutlaqah. Apa maksud sunnah mutlaqah ni? Anytime boleh melakukan persetubuhan. Ada orang kata malam Jumaat, malam. Dia tidak ada malam dan tidak ada hari. Anytime Ustaz? Anytime bila diperlukan dia. Sebab Rasulullah pun pernah melakukan persetubuhan pada siang hari. Jadi tidak ada waktu yang dikatakan waktu tertentu. Cuma ulama istinbat malam Jumaat ni baca Yasin, malam Jumaat ni baca surah Kahfi, kemudian berselawat, jadi tambah sekali. Tambah satu lagi. Jadi itu istinbat, tetapi hakikatnya dia adalah sunnah mutlaqah. Kerana dia tak ada waktu. Anytime boleh Ustaz? Anytime. Sambil buka puasa pun boleh? Ada sahabat Ibnu Umar dia buka puasa yang bersetubuh. Betul Ustaz? Jadi Allahumma lakal sumna tolaklah. Jadi Allahumma jinna syaitan mimma razaqtana. Allahu akbar. Jadi Islam ni dia bukan macam orang fikir. Islam ni lebih luas daripada orang warak fikir. Kita ni duk fikir Islam ni hanya difikir oleh orang warak. Sebab Islam ni dia raih juga orang yang nafsu kuat. Kita kena tahu manusia ni tabiat ada yang Tuhan cipta nafsu dia kuat. Ya Ustaz. Dan yang kita pelik. Luar biasa nafsu dia. Lepas tu ada yang ramai dan sebagainya. Dan itu sesuai dengan tabiat dia. Mengikut kajian, kalau kita tengok seks ni, Asia sederhana, yang kuat ni Afrika. Belah Jepun, seluruh sikit, China, dia ada dia kekuatan seks tu berdasarkan faktor geografi.
Ini fitrah manusia. Dia Allah Taala cipta. Dia macam kita tengok ada body kuat, body kecil. Dia nafsu pun begitu juga. So kalau masyarakat yang memang dia tak minat seks sangat, mungkin kadang-kadang sebulan 2 bulan sekali. Ada yang hari. Ada Ustaz. Jadi dia timpa masalah di bulan puasa. So macam mana? Sebab itu puasa dia berlatih kita jadi warang sikitlah. Makna dia malam ada maksud dia apa tu ma'atimus siyama ila lail. Makna sampai ke fajar itu boleh bersetubuh daripada maghrib sampai ke subuh. Maknanya ada ruang juga. Ada ruang 12 jam. Di Malaysia 12 jam. Kalau negara barat kalau dia puasa buka pukul 10 adalah 6 jam. So tapi janganlah begitu. Kena puasa ni dia melatih supaya nafsu dikawal sikit. Tapi masalahnya Ustaz, denda yang dikenakan tu terlampau berat. Tak berat sebenarnya. Ya. Dia berat sebab puasa tu berat. Sebab al-uqubah min jinsin jinayah. Hukuman ini mesti setimpan dengan jenayah. Dia lah puasa menghadap Tuhan. Okey. Makna puasa ni agung. Dengan Tuhan bagi rahmat, pengampunan digandakan sampai 70 kali ganda bagi Lailatul Qadar. Okey. Lepas tu sabarlah sikit. Isbir. Sebab tu ulama istinbat makruh kahwin bulan Ramadan ni. Makruh. Tapi ada tengok artis kahwin. Ada Ustaz. Makna dia tu kena langkah berjaga-jaga. Dia kena pakai macam doktor ke hospital tu. Kena ikat macam gambar. Pakai PPE Ustaz. Jadi kena pakai sungguh-sungguh sebab risiko tinggi tu. Risiko tinggi. Kahwin di bulan Ramadan tu risiko tinggi. Sebab tu mazhab Syafi'i dia kata apa sunat kahwin Syawal. Tapi nak buat macam mana? Cinta tak dapat dihalang. Tak dapat dihalang. Kata Rasulullah la yura al-hukm mithlu nikah. Tak dapat melihat tahap ultimate cinta seperti kahwin. So dah sampai tahap cinta sangat tinggi kena kahwin. Tapi orang kata kena pakai baju besi Ustaz. Kena pakai baju gaban lah. So kalau dia terlajak, ini benda hukuman. Dia terlajak dia memang kena bayar kafarah bukan puasa dulu sebenarnya. Ini ada ijtihad yang sangat menarik daripada guru saya Syekh Al-Qaradari. Bebaskan hamba saya dulu. Tapi fikrah bebaskan hamba saya ni hilang daripada kita. Okey. Maka ijtihad ini membantu. Tapi benda ni perlu dibawa dalam majlis fatwa lah. Tapi kita tidak ada sekarang ni dalam majlis bersakaran fatwa. Maksudnya setiap negeri kena bincang. Fatwa negeri wilayah Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Perak. Iaitu masalah kita mentakdirkan hamba sahaya. Mana hamba saya tak ada, kita takwimkan dia macam kita takwimkan zakat fitrah. Beras dengan duit. So kalau kita tengok hamba saya tu kata ada nilai dia berdasarkan kajian RM5,000. Tak payah puasa 2 bulan betul-betul. Bayar RM5,000 kepada Baitul Mal ataupun pusat zakat. Dia pilihan ke ataupun mengikut urutan Ustaz? Dia adalah urutan. Dia tidak berpilihan. Dia ada kafarah yang dipanggil dia mukhayyar, yang ada murattab. Tapi dalam bab ni kena bebas hamba saya dulu. Dalam bab kafarah puasa dia murattab. Maknanya untuk dia tak macam zihar. So setiap dia kena bebaskan hamba saya dulu. Hamba saya dulu. Tapi sebab apa kita fikir lah ni ulama tak sebut sebab bagi mereka telah hilang fikrah hamba saya. Baik Ustaz. So kita sekarang ijtihad yang bukan ijtihad yang baru, ijtihad yang sangat bagus. Sangat bagus. Sebab 2 bulan ni bukan senang nak puasa. Betul Ustaz. Panjang tu. Tapi yang pederah buat apa? Dia kata isbir. Jadi sabar sikit. So kalau itu step pertama Ustaz. Itu step pertama. Kalau katalah majlis muzakarah fatwa kita, setiap negeri dulu sekian benda ni ringan sikit. Sebab kalau orang tu ada duit, katalah dia perlu bayar RM5,000 untuk nilai dia sama dengan hamba saya, dia bayar RM5,000. Selesai masalah. Tapi saya tak fatwa. Saya bukan ahli fatwa. Cuma saya bagi satu... Ini kaedah lah orang kata. Kaedah. Dan benda ni boleh dibincang oleh ulama-ulama kita. Kalau mereka setuju, jalan. Nampak ringan tak? Macam Ustaz kata tulis surat tadi lah. Ya, ada benda yang saya boleh jawab. Ada benda ni melibatkan polisi. So saya sebagai orang yang mesti menghormati mufti. Sebab mereka yang menjaga agama, mereka akan buat kajian. Dan benda ni boleh dilontarkan. Tapi kalau berjaya, sangat bagus. Maknanya tapi saya tak mau bila buat macam tu, ramai pula berjimat bulan puasa. Sudah. Mengambil ringan. Kalau ramai macam tu, kita suruh bayar kafarah lah. Dia ada satu cerita di zaman Indonesia dulu. Raja ni ada beribu-ribu gundik. Bukan gundik, hamba saya. Gundik ni bahasa maksiat, bahasa dia hamba saya. Jadi mula-mula ulama fatwa kata bebaskan hamba. Okey. Dia ada beribu-ribu. Apa masalah kalau 30 hari 30 hamba? Hari-hari berjimat. Datang seorang ulama Yahya Al-Laythi ni, tak silap sana Yahya Al-Laythi, dia kata tak boleh, tak sah bebas hamba saya sebab tuanku ni hamba saya beribu-ribu. So kena puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa tuanku tak jadi apa, sultan tu tak jadi apa.
tak jadi terus berjimat. Kenapa Ustaz? 2 Maknanya bulan berturut-turut. maknanya dia kepada pengajaran ke apa Ustaz? Pengajaran sebab kalau dia suruh bebaskan hamba, dia ada beribu hamba. Tak rasa apa? Apa ada masalah? So dia kata, apa tuanku jangan tak sah bebaskan hamba. Baik Ustaz, adakah dia kena ganti juga yang sehari itu? Yang mana? Yang sehari yang dia tinggal. Wajib dia maknanya buat. kena tambahan Yang tu sebagai satu iqab. Penalty nama penalty tu. Penalty tu maksud dia kalau dalam bahasa ekonomi tu dipanggil asyartul jazai. Kamu apa late payment, kamu lewat bayar, kamu kena denda lah. So kalau dari sisi fiqh Islami, kalau ada assessment, ada lebihan daripada denda tu, dia akan di channel pada charity. So konsep yang sama dia ni dah lah dia tak berada dengan Tuhan lah. Apa berjimat siang-siang hari ni. So, dia kena qada dan juga kena kafarah. Yang menarik yang soalan dia, kena berturut-turut? Ya, kena berturut-turut. kalau demam, sakit, kena start berdawai. Start berdawai boleh? Start berdawai. Melainkan orang yang haid dan nifas. Dia haid dan nifas, dia pergi ke uzuran syar'i, memang dia puasa pun tidak sah. So, dia sambung terus. Tadi tanya soalan, suami saja ke? Mengikut mazhab Syafi'i, suami saja. Sebab bila datang Arabi kepada Rasulullah SAW, dia kata, halaktu ya Rasulullah, aku ni binasa. Pasal apa? Waqa'tu ibra'ati, aku berjimat isteriku pada siang Ramadan. Nabi suruh raqabah, bebaskan hamba tanpa menyebut nama isteri. So dalam kaedah usul fiqh, tarkul istisal yunazzalu manzilatul umum fil maqal. Bila Nabi tak cerita detail, jadi dia jadi umum dalam keadaan tersebut, Nabi tidak suruh pun dia isteri membayar kafarah. So bebanan hanya kepada lelaki tersebut sebab la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh kita lewatkan penerangan. Rasulullah tak boleh tangguh fatwa bila benda tu perlu jawapan segera. Nabi tak bagi pun jawapan kepada isteri dah. So menunjukkan isteri tak kena. Hambali kata apa? Hambali kata dua-dua lah. Dua-dua buat jahat. Dua-dua nak qiyas kepada zina. So kalau seorang tu berzina, perempuan kena tak? Kena Ustaz? Kena. Jadi dia kata hukum ini dikiaskan kepada zina. Tapi pendapat Syafi'iyah lebih arham, lebih mesi, lebih penyayang kepada orang perempuan. Sebab tu orang perempuan jangan rasa dizalimi sebab orang lelaki yang kena teruk. Hampa sama-sama sonok, orang lelaki yang kena. Yalah Ustaz. Yalah orang lelaki ni tak tidur, dia diam kadang-kadang. Perlu didisiplinkan. Baik Ustaz, kita nak perinci lagi perkara ini, tapi sebelum tu ada pemanggil tadi. Kita bersama dengan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Silakan. Okey Ustaz, saya nak minta penjelasan daripada Ustaz pagi ini berkenaan puasa. Sekarang inilah Ustaz, saya daripada malam tadi dah sahur, dah niat, cantik Ustaz. Tapi tiba-tiba pada sebelum zuhur ni Ustaz, saya termuntah Ustaz. Tak sengaja, bukan saya nak muntah-muntahkan Ustaz. Jadi saya nak minta Ustaz penjelasan. Adakah kita kena kafarah ataupun kita nak teruskan puasanya ataupun kita nak maknanya batalkan puasa kerana kita termuntah. Itulah soalannya Ustaz pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni orang famous ni, Orang famous Ustaz. Top pada ustaz-ustaz ni. Ustaz, dia muntah Ustaz. Dan dia decide untuk berbuka. Abi Syuja' disebut man ghalabahul qai'u. Siapa yang ditewaskan oleh muntah, dia sakitlah. Jadi fala qada alaih. Tak ada apa-apa. Dia teruskan puasa. Dia cuci mulut, dia wajib cuci mulut tu. Dia cuci mulut, kemudian dia teruskan berpuasa. Okey Ustaz, kita akan perinci lagi perkara ni Ustaz. Tapi siapa yang sengaja memuntahkan, dia lawyer, dia memuntahkan itu kena qada. Okey Ustaz. Saya ada satu soalan berkaitan dengan muntah ni Ustaz. Tapi kita berehat seketika boleh Ustaz? Eloklah. Okey, kembali selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alright, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, penalti puasa. Kita nak tahu hari ini kita kena penalti ke tidak. Dan bila kita dah kena penalti, jangan buat dek je saya. Kita pastikan kita sama ada kita menggantikan puasa ataupun membayar fidyah, kafarah dan sebagainya. Baik Ustaz, tadi muntah. Kita sebut pasal muntah.
masalah Ustaz, angin dalam perut ni banyak sangat. Sampai tahap kita ni dah tak sedap badan, kan? Dan kadang-kadang terpaksa memuntahkan. Boleh ke Ustaz? Okey, bagi mereka yang dipanggil sebagai istaqa, dia cuba memuntahkan talabul qai, itu batal. Sebab dia mengeluarkan makanan dan selalunya sakit-baki makanan itu akan masuk balik. Itu yang menyebabkan trigger kepada pembatalan. So qada ya pada hari berikut, pada bulan berikutnya. Okey, tapi ada benda yang hampir sama dengan muntah tapi dia tak muntah. Tapi tidak batal. Kalau dia tarik iqtala, iaitu gelema. Kadang-kadang kita gelema kita bawa keluar. Macam sendawa tu Ustaz, dia terkeluar. Kita keluarkan gelema kita daripada atas ke hidung ataupun daripada leher. Itu tidak dia batal. Kerana kata ulama litakarruril masyaqqah wal hajah. Sebab benda itu terlampau rutin. Muntah ni sekali-sekala. Dia main bila kita ada masalah makanan dan sebagainya. So itu bezakan. Sebab nanti orang terfikir pula, yang itu tak apa, gelema kita tarik tak batal pun. Muntah macam tu juga. Betul. So muntah yang pertama ada nas, kemudian dia ada sebab dia takut makanan masuk ke dalam, tetapi dia berlaku sekali-sekala. So syariat dia timbang lah. Macam gelema, poyak liok semua ni, dia benda yang kalau kita semua lagi lah. Benda tu boleh, tapi kena pastikanlah jangan berada pada had zahir, pada makhraj kha. So kalau kha kita kena keluarkan lah. Kat sini. Kalau rasa gelema ada kat sini dah. Kita kena ludah lah. Okey Ustaz. Kalau telan tu je sedap ya. Masih begitu. Maknanya kalau masih di bawah ni dia bila kita belajar tajwid, ada kesan tajwid pada fiqh iaitu makhraj. Macam mana ulama disebut hadul zahir, hadul batin. Had zahir macam mana? Makhraj kha. Itu zahir dah tu. Zahir. Nanti keluar dah tu. Kita rasa dah boleh makan. Kemudian kalau ha dengan hamzah itu batin. Yang itu masuk balik pun tak apa. Yang itu tidak batal. So kalau dia main daripada hidung, masuk terus ke leher, ke dalam tidak batal. Tapi tersangkut dekat sini, itu batal. Itu kena keluarkan lah. Kita kena keluarkan. Kalau kita telan, maka kita telan benda-benda syai'un ataupun benda-benda fizikal yang membatalkan, seperti kita telan batu, pasir dan sebagainya. Okey Ustaz, ada sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Boleh Ustaz? Betul. Kita bersama dengan pemanggil kita, Encik Robizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan. Saya nak tanya, macam seseorang mungkin dia ada tinggal puasa yang lepas-lepas, tapi dia tak ingat bilangannya. Macam mana nak tahu fidyahnya, nak kena kadok ke nak kena bayar fidyah? Dia sihat lagi ke? Dia sihat lagi. Sihat. Itu je soalan. Itu je soalan saya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih Pak Robizan. Alright Ustaz. Tak tahu bilangan ni. Yang pertama, kita kena bagi tahu dulu, orang yang sihat walaupun dia tinggal 30 tahun wajib qada. Puasa ini la yasqutu bitaqadum. Dia panggil lapse of time tu, kalau masa berlalu pun ada benda hukuman. Kalau masa berlalu tu kita maafkanlah. Okey. Tetapi puasa ini kalau dia hidup 200 tahun pun dia sihat lagi, dia kena qada juga. Ya. Tapi apa kaedah yang tu Ustaz? Jadi dia lupa. Dia kira tahu berapa tahun dia lupa. Okey. Maksudnya dia ingat dalam satu tahun tu dia puasa berapa kali. Okey. Maka dia potonglah. Kalau ragu, maka kita ingat dia tak puasa. Sebab la yubnal hukmu ala syak. Syak tidak membina apa-apa hukum. So kalau dia tak puasa langsung, kira tahun je lah. Kalau tahun itu dia ada 10 tahun, 10 kali 30. Kalau dia pandai cek, dia pernah tak tahun tu 29 hari. Dia semak balik. Dia pergilah pejabat agama dan sebagainya yang ada rekod. Dia cek balik. 300 hari Ustaz? 300 hari tak banyak mana. Tak banyak mana Ustaz? Tak banyak mana. Macam mana kaedah nak susun tu Ustaz? Maknanya dia buatlah puasa Isnin Khamis. Dia benda kaedah ni benda yang diberikan kepada dia. Ikut kemampuan dia. Kalau dia mampu selang sehari, dia buat puasa Nabi Daud AS. Kalau dia tak mampu, dia buat Isnin Khamis. Kalau tak mampu, dia buat seminggu sekali. Buat Isnin Khamis okey. Bila mati nanti pewarisnya akan ganti puasa untuknya ataupun bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua kaedah. Sama ada bayar fidyah ataupun dia shama an waliyuhu. Dalam hadis sahih Bukhari disebut man mata wa alaihi siyam mata an waliyuhu. So dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Qaul qadim dia kata puasa. Qaul jadid dia kata bayar fidyah. Tapi Al-Imam Munawi rahimahullah dalam kitab Minhajul Talibin dia mentarjih pendapat qaul qadim. Sebab dia kata bertepatan dengan hadis yang sahih man mata wa alaihi siyam shama an waliyuhu. Apa maksud wali ni? Adik-beradik, isteri yang mana mereka yang dapat faraid lah. Mereka qada lah. Tiba-tiba dia kata kami semua tak larat. Jadi mana puasa? Orang kena kata balok lihat. Balok lihat. Tiba-tiba kawan-kawan ni kata tak apalah.
saya nak tolong qada. Boleh, tapi dengan syarat izin mereka. Oh, dengan izin wali. Ya, tapi upahlah sikit. Oh, iyalah Ustaz. Boleh Ustaz? Ya. Oh, maknanya kita mengupahkan orang untuk menggantikan puasa ibu dan ayah kita yang telah tiada. Bagilah sedekah, hadiah. Okey, sedekah. Tak adalah upah, Ustaz. Hadiah, kawan, tolong dan sebagainya. Tapi makna dia, benda tu luas. Tetapi kalau pada qaul jadid, dia boleh membayar fidyah satu hari RM5. Kalau 300, 5 kali 300, RM1,500 selesai masalah. Oh, tapi di akhirat Ustaz. nanti, itu dia dengan Allah Ta'ala. Insya'a ghafara wa insya'a azaba. Kalau Allah nak hukum dia, Allah hukumlah. Kalau Allah nak maafkan, Allah maafkan. Itu bukan urusan mufti ataupun faqih. Bukan urusan kita lah Ustaz, Ya, kan. betul. Jadi baik Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Orang sakit yang tiada harapan sembuh, tadi Ustaz ada sebutkan, atau orang tua yang tidak mampu berpuasa, perlulah membayar fidyah. Bilakah waktu yang paling sesuai untuk membayar fidyah? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Ya, dia boleh bayar tiap-tiap hari. Satu hari, satu orang miskin. Ataupun dia nak kumpul pun tak ada masalah. Kumpul dulu, lepas tu baru bagi. Ataupun bayar terus pun tak ada masalah. Tapi yang afdal ni kita ikut hari. Oh. Sebab kita nak menyamai dia puasa kita. So hari ni bagi RM5, esok RM5. Ataupun hujung bulan dia bagi terus RM150 kepada si fulan tersebut. Oh. PPZ pun ataupun lembaga zakat pun dia ada perkhidmatan dia masuk dalam ruang sedekah. Maybank apa, ada ruang niat kita bayar ni, nanti dia peredak lah. Oh, transfer je Ustaz? Transfer zaman sekarang ni mudah, dia malas cari orang miskin. Oh. Kita ada bantuan lembaga zakat. Setiap negeri dia ada. Jadi saya nak bagi panduan lah supaya kadang-kadang dia ada tak jumpa orang miskin, semua orang kaya kawasan dia. Jadi tak apa, kita pergi kat Maybank online dan sebagainya. Kat situ ada pembayaran zakat, tekan, dia ada sedekah, dia ada apa lagi jenis pembayaran tu masuk dalam bab sedekah. Kemudian niat bayar fidyah. Ataupun ada bab fidyah, memang tentu ada bab fidyah. Bayar fidyah. Selesai masalah. Tak payah fikir, kita tak payah fikir nak cari orang miskin. Tapi akad dia macam mana Ustaz? Akad dia? Akad kita niat dia situ. Dia bab duit ni niat mudah ya. Bukan perlu saya sebut saja, aku baik dalam niat saja. Yalah Ustaz, sebab sebelum ni kalau kita bayar macam zakat ke apa ke kan, kita macam kena salam dan kita kena baca skrip Ustaz. Jadi sekarang ni salam hak tu nak bagi seronok je. Nak bagi seronok. Nak kahwin, kalau kampung tu nak kahwin tu kena apa? Ulok tangan. Yang tu adalah satu bukan apa sunnah apa pun, tapi benda tu nak bagi kuat semangat tu. Tapi lah ni tak boleh salam lah. Ni tak boleh salam dah Ustaz? Tak boleh SOP dah jawab. Jadi fidyah apa tak perlu salam. Salam tu adalah isyarat kepada macam orang kata angkat yang binding. Dia panggil apa, benda yang binding. Memang betul-betul nak ada agreement yang kuat. Nak bagi rasa Sebab Ustaz. itu disebut dalam apa nama dia dalam bahasa Arab dipanggil al-bai'. Maksud dia apa nama dia kalimah bai' itu ataupun dia ada kalimah dia panggil safaqah. Al-bai' di antara makna al-bai' nama dia safaqah. Safqah ataupun safaqah. Safaqah itu maksud tepuk. Bila orang berniaga zaman dulu, bila dia angkat kontrak sah jual beli, aku jual aku beli, aku terima beli, dia akan macam tu. So konsep tu dia ambil tu bagi betul-betul kahwin. Dia chop Ustaz. Dia chop. Ustaz, ni ada satu kes Ustaz. Ya. Orang kata fidyah terendam Ustaz. Lama dah fidyah ni. Ni kawan kita nak tanya satu soalan terendam macam mana tu? Muhammad Izzuddin. Okey, soalan saya, bagaimana pula dengan situasi seseorang itu mahu membayar fidyah setelah sudah lama tidak membayar fidyah? Adakah digandakan fidyahnya? Mohon curahan ilmu Ustaz. Terima kasih. Dalam mazhab Syafi'i, bila masuk Ramadan yang kedua, dia digandakan. Sebab dia sebagai satu denda. Penalti, nama pun penalti. Tapi itu hadis diriwayatkan kepada mauquf kepada sahabat. Hadis sahih kepada Rasulullah tidak ada. Maka menimbulkan iskaliah dalam mazhab Syafi'i. So dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Rafi'i kata tidak ada gandaan. Disebabkan hadis dhaif. Imam Nawawi berpendapat hadis itu mauquf dan sahih, dan sahabat jarang bercakap tentang benda yang tidak mampu diijtihadkan, melainkan benda itu mesti ada daripada Rasulullah, cuma tidak ada matan saja. Maka Imam Nawawi mentarjih, maksud dia memilih pendapat kena gandaan. Jadi kita ada dua pandangan imam mujtahid yang disebut sebagai syaikhan dalam mazhab. Macam mana? Tengok keadaan kita. Kalau kita ni kaya, kita ikut pendapat Imam Nawawi, kita bayar secara berganda. Kalau kita ni orang miskin, gaji pun 3,000 ke bawah, kita bayar, kita ikut Imam Rafi'i, tak payah gandakan, cukup bayar sekali sahaja. Jadi di sini ada
disebut dalam kaedah usul, disebut al-jawazu jawazu amali bi ra'yaini. Keharusan beramal dengan dua pendapat dalam mazhab. Jadi kita tak bagi satu pandangan. Dua-dua boleh, tapi tengok keadaan. Kalau saya kaya, saya gandakan. Kalau saya ni miskin, saya ambil pendapat Imam Rafi'i kerana lebih arham wa hadza arfaqu bi hadhil ummah. Ini pendapat yang lebih penyayang kepada orang miskin. So miskin dan kaya dia ada kesan dari segi fatwa dan juga segi hukum. Okey Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz, macam mana kita nak kira tu Ustaz bila sebut gandaan. Tapi kita nak berehat seketika. Okey, baik, dan baik. Para penonton, kita nak menonton satu kapsul bersama dengan Ustaz Don. Tajuknya adalah Sirah Ramadan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah Ramadan. Tahun 2020 meninggalkan kesan kepada semua kita kerana sejarah tamadun manusia telah tertulis pada 2020 memerhatikan bagaimana manusia terkesan dengan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu coronavirus. Menyebabkan ada di kalangan kita yang terkesan sehingga ke hari ini. Lama, hampir setahun lebih. Dan ada juga yang dah mungkin dapat cope up dengan apa yang berlaku, tetapi apabila berlaku untuk 2.0, sekali lagi mengalami kesan dalam kehidupan mereka. Walhasil, dalam bulan Ramadan memang bulan yang penuh dengan ujian. Di bulan Ramadanlah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, sayap kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam bulan Ramadan jugalah penyaksian seluruh umat 4 orang yang mulia di sisi Nabi, iaitu Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, dibunuh di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan jugalah berlakunya peperangan Badar. Di dalam bulan Ramadan jugalah strategi untuk peperangan Khandaq dan juga beberapa peperangan lain lagi dijalankan. Dalam masa yang sama, jangan lupa, bulan Ramadan juga adalah lambang kemenangan umat Islam apabila baginda Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah sekaligus memartabatkan kerajaan Islam pertama di dunia selepas Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika itu Islam tersebar, surat dihantar dengan cop yang menuliskan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bulan Ramadan bukan sahaja diuji, sebaliknya bulan mengangkat martabat. Diangkatkan kedudukan kita daripada manusia biasa menjadi manusia yang khawas, daripada khawas menjadi khawasul khawas. Bagaimana keadaan kita boleh berubah di dalam bulan Ramadan, kerana setiap malam Allah Subhanahu wa taala menghampiri langit dunia dengan berkata, mana dia hamba aku yang nak aku perkenankan doanya, mana dia hamba aku yang ingin bertaubat, mana dia hamba aku yang berhajat, aku ingin tunaikan hajatnya, aku ingin menerima taubatnya, aku ingin beri apa yang dia inginkan. Dan di dalam bulan Ramadan juga Nabi SAW menyatakan kepada kita dalam hadis baginda bahawa bulan ini bulan yang dimakbulkan doa. Saya tidak mengatakan, senang saja, yang mana yang terkesan, jangan overlah. No. Yang terkesan tetap terkesan. Sebab dalam sejarah umat Islam memang ada terkesan. Dalam kehidupan kita terkesan. Apa masalah? Memang kita okey. Terkesan, no problem. Yang penting jangan putus asa. Kerana bulan ini mengajar kita, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup rapat. Syaitan-syaitan dibelenggu. Yang ada sekarang adalah usaha kita. Dari segi doa,
tawajuh, pengharapan, kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukalah kembali sirah yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadikan ia sebagai satu inspirasi untuk kita tahu bahawa bulan ini bukan sahaja hanya ada kita, sebaliknya rahmat Allah melimpah ruh di dalam bulan Ramadan. Seperti Nabi kata, syahrun azimun mubarakun, bulan kemuliaan dan bulan penuh keberkatan. Semoga rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala melimpah ruh atas kita dan mengeluarkan kita dari belenggu kehidupan yang sedang kita lalui sekarang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alright, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, penalti puasa. Bukan setakat main bola je Ustaz kena penalti. Malah puasa pun kena penalti. Tadi Ustaz sebutkan kalau kita meninggalkan fidyah tu sendiri Ustaz, setiap tahun akan berganda. Setiap tahun akan berganda dan setiap tahun akan berganda. Mungkin Ustaz boleh ajarkan kepada kami bagaimanakah kiraan gandaan tu sendiri Ustaz? So, ringkas saja, masuk dia tahun pertama kita bayar satu je. Okey. Tiba-tiba dia beranak lagi. Ataupun dia malas. Boleh berlaku kerana kemalasan ataupun isu menyusu dan juga bersalin lah. So tahun kedua gandaan, 2 kali ganda daripada RM5 jadi RM10. Okey. Itu kemudian dia teruskan tambah 5 begitu. Tapi sekarang ni mudah, kita PPZ, kita cerita kat dia orang dah kiraan dah. Tapi itu konsep dia berganda setiap tahun. Kata RM5, tahun depan 10, tahun depan 15. Bermula pada tahun kedua tu dah ada gandaan dah. Tahun pertama RM5 lah. Ataupun RM3. Tapi saya rasa kalau PPZ lebih murah lagi. RM5 tu saya saja letak dah. Bagi ikhtiar. Lebih sikit lah. Sebab setiap negeri kiraan dia berlainan. Jadi kita letak lebih sikit sebagai satu, orang kata apa, kelegaan sedikit. So itu satu jalan yang mudah. Tapi saya sebutkan tadi, dalam mazhab Syafi'i ada 2 qaul, tapi bagi mereka yang tak mampu untuk melepaskan dia punya ibrak, dia punya tanggungjawab di hadapan Allah, dia boleh bertaklid kepada mazhab Imam Rafi'i. Bagi jenis ibu-ibu yang mengandung ni Ustaz, kita nak cerita selepas ini. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab ni penonton-penonton kita ni ada tengah mengandung ni Ustaz. Banyak walaupun bulan puasa. Bulan puasa ni. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Apa khabar Haji Ismail? Alhamdulillah sihat. Silakan. Okey, soalan saya begini tanya. Ya. Apakah penalti bagi seseorang yang sengaja membatalkan puasanya jika berbanding orang yang terpaksa membatalkan atas sebab-sebab tertentu? Itu ya soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, orang yang sengaja membatalkan puasanya. Dalam mazhab Syafi'i tak ada penalti. Cuma dia berdosa besar lah. Jadi dia wajib bertaubat nasuha yang pertama, kemudian dia qada pada selepas bulan Ramadan. Cuma mazhab lain dianggap dia qiyas kepada sengaja ni kepada jima'. Tapi mazhab dia ketat lah. Hanafi dan sebagainya, dia menganggap ailah kafarah tu bukan jima', tetapi sengaja mencemari bulan Ramadan. Mencemari bulan Ramadan. Jadi kalau dia buka macam duk buka depan orang mencemari tu, dia boleh kena kafarah. Tetapi kita mazhab Syafi'i alhamdulillah, mazhab rahmah, hanya qada saja dan bertaubat nasuha. Dia berdosa, yang kedua dia kena taubat dan dia kena ganti. Dia kena ganti. Jadi tapi yang kalau dia tak dia terpaksa buka sakit, itu memang diberi keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi orang yang diharuskan, ini dipanggil orang yang diharuskan berbuka. Jadi tidak ada masalah. Qada sahaja tanpa dosa. Cuma mungkin kita ada tanya, nak kena qada cepat ke qada lambat? Maka orang yang buka sengaja, yajibu alaihi alqada'u fawran. Fawran ni cepat Ustaz? Segera. Tangguh dia berdosa gitu. Jadi dosa dia bertambah begitu. Dia berganda. Tapi bagi mereka yang berbuka disebabkan keharusan,
maka sunat saja segera dibolehkan takhir sampai Syaban. Okey Ustaz. Jadi kita jelas kat situ, Betul. janganlah saja tiba-tiba nak buka puasa Ustaz ya, Betul. kalau tak ada Betul. sebab. Baik. Tadi Ustaz ada cerita satu perkara yang saya rasa Ustaz tergelak pada Ustaz. Apa tu? Sebab ialah mengandung tiap-tiap tahun ni Ustaz. Ya. Sehari masalah. satu, sehari satu, setahun satu. Tahun dah cibik. Kalau cibik mengandung 9 bulan. Kalau mengandung 2 bulan, Aduh, jenuh. penuh. Jadi Ustaz, setiap tahun satu. Bila masanya nak ganti puasa ni Ustaz, ada tak mungkin keringanan untuk ibu-ibu seperti ni Ustaz? Ya, konsep kita, mereka diberi keringanan sampai mereka dah tak beranak dah. Okey. So kata dalam 40 berhenti beranak, di situlah bermulanya dia qada. Sebab qada puasa tidak akan gugur. Selagi mana dia sihat. Aha. Ini maksud dia kalau beranak dia kahwin awal 25 begitu. 15 tahun kata dia beranak. Jadi tak apa dia beranak setiap tahun. Tapi dia qada bila dia berhenti beranak dah. Jadi bermula qada di situ, tak ada masalah apa. Cuma dia kata banyak tu kita pandai-pandailah adjust. Sebab kita akan puasa sunat juga, kita akan puasa 6. Jadi puasa 6 tu kita niat dia qada. Oh. Dapatlah pahala puasa 6 6? tak. Hari Isnin pun kita niat qada, dapat 2 pahala. So benda simple. Kalau kita mati, ada lagi orang yang akan bayar kepada kita. Kita tulis surat wasiat. Abang saya ni tinggal banyak ni, dah bayar 100, tinggal lagi 200 misalnya. Abang tolong puasa nak. Abang pun tengok, ya saya akan ganti. Mati-mati tak larat bayar duit lah. Maknanya Ustaz, point dekat sini, Ya. tinggal ganti. Ya, Macam mana, Boy? bila yang kata boleh bayar fidyah, bila dua keadaan, iaitu sakit yang tak ada harapan sembuh dan orang tua yang tak mampu berpuasa. Itu dua keadaan. Dua keadaan saja. Walaupun ada riwayat, sebenarnya ada pandangan daripada Ibnu Abbas. Dan pandangan ini ditarjih oleh Syekh Qaradawi, hafizahullah, dalam kitabnya Kitabus Shaum. Tapi saya tidak bersetuju pandangan ini kerana bercanggah dengan ayat. Oh. Ayat sebut fa'iddatu min ayyamin ukhra mutlaqatun. Jadi kaedah al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yadull ala al-dalil bitaqyidihi. Jadi ayat mutlak dia amalkan secara mutlak. Maknanya dia tak kira lah ganti bila dan sebagainya, yang penting ganti saja puasa. Oh, tinggal kena ganti. Kena ganti. Walaupun pendapat tersebut riwayat daripada mauquf kepada Ibnu Abbas yang menyatakan mereka yang macam beranak kerak tu boleh bayar fidyah, tapi pandangan itu secara kajian saya bercanggah dengan mabda' syariah. Oh. So Al-Quran lebih kuat daripada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Okey Ustaz, ni ada sahabat kita ni nak tanya satu soalan Ustaz. Okey, kita bersama dengan Chia Beng Chuan. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz, saya Muhammad Chia dari Langkawi ingin tanya satu soalan. Bagi mu'alaf yang dah Islam 3 ke 4 tahun masih tak dapat puasa dengan penuh bagi alasan tak mampu, adakah mereka ini kena penalti? Terima kasih Ustaz. Ya, bagi mereka sebegini, walaupun segi kaedah Syafi'i kena penalti, tapi sebagai kaum yang baru, tidak mengapa kalau dia bertaklid kepada mazhab yang tidak mengenakan penalti. Sebab fiqh mu'allaf yang baru masuk Islam dalam mazhab Syafi'i kita kena bagi ringankan sikit. Oh. So mereka ni baru masuk Islam tahrib, kita nak bagi galakkan lagi untuk beramal dalam Islam, tidak ada masalah dia cuba ganti yang lama-lama tu sikit-sikit insya-Allah. Allah Arhamur Rahimin. Kita ni jangan geram orang. Sebab itu kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya ada Al-Faqih wal Mutafaqih, seorang mufti, saya bukan mufti macam contoh saja. Al-mufti ini labudda an yakuna rahiman bin nas. Syarat menjadi mufti yang pertama mesti penyayang kepada masyarakat supaya dia tidak bebankan fatwa-fatwa yang terbeban. Ni ciri dia. Ciri dia. Di antara ciri-ciri daripada 6 atau 7 mesti penyayang. Kalau ambil pongas tak boleh. Oh, dah geram. Jenis straight Ustaz? Oh, yang tak boleh. Orang yang straight, orang yang pongas tak boleh jadi mufti. Oh. Sebab itu orang sebut sahibus samahah. Tenang, penyayang. Ada waktu dia keras tapi kebanyakan dia adalah lebih penyayang. Sebab itu mufti watak dia berlainan dengan faqih. Okey. Faqih ni dia researcher. Kajian. Tapi mufti dia ada sifat samahah, toleransi, penyayang. Toleransi Ustaz Ya, betul. Sebab yang paling penting Ustaz, saya suka bila Ustaz sebutkan yang paling penting kita usahalah untuk ganti. Ya, kita ganti. Sebabnya begini, kita buat. Allah Ta'ala, dia punya rahmat dia sangat luas. Okey Ustaz. Sampai orang yang mati dosa besar pun Allah Ta'ala boleh masuk ke dalam syurga. Wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawadun li rabbih. Siapa yang mati tidak sempat bertaubat, urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah masukkan ke dalam syurga,
fa bi fadlihi, dengan dia punya rahmat dan kelebihannya. Kalau masuk dalam api neraka, fa bi adlihi, dengan keadilannya. So insya-Allah kita dengan Tuhan ni satu ibadat yang paling besar di waktu pandemik COVID-19 ni, saya mengeluarkan ijtihad, ialah ibadat yang paling besar di zaman sekarang ni ialah husnuzan kepada Allah. Husnuzan Lebih kepada besar Allah. daripada puasa 6 lagi pahala dia. Sebab zaman sekarang ni kita ditimpa suuzan pada Allah. Pasal apa Tuhan buat aku macam ni, pasal apa? Ni dia punya penyakit-penyakit zaman sekarang ni. So kita meneliti penyakit ini, kita cuba rawat dengan diri kita. Kita anggap kalau kita husnuzan pada Allah, itulah pahala yang paling besar di zaman sekarang ni. Sebab kita bersangka baik kepada Allah, setiap apa yang berlaku itu semua ada hikmah, Ustaz. Betul. Baik, sahabat kita nak bertanya soalan pada Ustaz. Boleh kita raikan, Ustaz? Boleh, kita kena husnuzan dengan mereka. Husnuzan dengan kita. Kita bersama dengan Cik Umar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Fawaz Fadil. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kalau kita main bola sepak, ada satu perlawanan bola sepak, apabila tendangan penalti ini diberi adalah kerana kesilapan pertahanan di dalam kotak penalti, Ustaz. Jadi apabila puasa ni, kita pun ada penalti juga. Tapi kadang-kadang kita lakukan kesalahan dalam kita berpuasa. Kita tak sedar secara tak sengaja, Ustaz. Tapi dilakukan berulang-ulang kali, Ustaz. Ini yang jadi masalah. Dan kadang-kadang tu ialah sengaja dia, orang suruh baca Quran, dia berangan-angan. Dia berangan nak jadi Ustaz Fawaz, nak jadi Dai Aiman. Orang terkenal dalam TV, selebriti, pendakwah selebriti. Jadi dia, orang suruh mengaji kan, dia menyanyi. Dia tepuk amai-amai, belalang kufu-kufu, bayar duit aku yang kau yang telah kau sapu. Jadi yang semua kau sapu. Jadi dia berangan-angan macam tu pula dah. Jadi apakah kesilapan yang dikatakan makruh tadi tu, dan kadang-kadang tak sengaja melakukan kesilapan juga dikenakan penalti ke bagaimana ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maknanya dia nak tanya orang yang tak salah pun kena penalti juga. Begitu. Yelah, maknanya Ustaz, kadang-kadang kita buat kesilapan yang kecil-kecil lah, Ustaz. Sebab itu kita kena faham bahawa hukum ada dua. Hukum taklifi, hukum wadai. Kadang-kadang kita tak ada niat nak buat kesalahan pun, tapi perbuatan itu menimbulkan rugi kepada orang lain. Perbuatan kita itu dia trigger kepada kesan. Okey. So itu dinamakan hukum wadai. Misalnya dia mungkin bersalin tiap-tiap tahun. Jadi pasal apa digandakan? Sebab ada 2 kali Ramadan, itu punca dia. Walaupun kita tak sengaja. Walaupun kita ni tak silap. Tapi dah 2 kali Ramadan tu menjadi satu alamat pemberitahuan daripada Tuhan. Siapa lewat tak lewat, siapa yang sengaja tak sengaja kena bayar lebih. So itu dipanggil hukum wadai. Jadi masyarakat tidak sangat mengenal hukum wadai ini. Banyak orang kenal dia panggil hukum syar'i, hukum taklifi, wajib dan sebagainya. Tapi di sana ada hukum syarak yang dinamakan hukum wadai, iaitu sebab mani' syarat. Dia menjadi satu trigger kepada hukum taklifi. Bila ada 2 kali Ramadan, dia memang undang-undang macam tu. Okey. Dia macam inilah, tak sengaja langgar lampu isyarat, sengaja. Sama saja. Kena bayar denda. Saya tak sengaja tuan polis. Saya tertekan saja 160. Orang nak kata ana malis dakwah. Aku tak peduli hal langgar, aku bayar. Di kamera ada lagi. Macam tu. Ya, jadi hikayat dia macam itulah. Okey. Okey, baik Ustaz. Maknanya kalau kita tengok dalam keadaan ini Ustaz, apa cara sekalipun gantilah. Ganti saja. Dia ganti. Macam ni, ganti ni kita kena anggap gantian itu kita berinteraksi dengan Tuhan. Seronok. Kadang-kadang kita macam kita bagi duit ke kasih kita lah, dia denda kita. Abang, hari ni tak buat kerja, abang kena buat kerja. Itu lebih kurang. Ini kekasih kita, Tuhan kita yang kita sayangi, yang kita sembah, denda kita. Kita rasa enjoy lah. Betul Ustaz, macam kita pinjam duit bini kita Ustaz. Ada tengah duk sengkit tu, pinjam duit isteri kita boleh ganti balik Ustaz. Lepas tu tak ganti-ganti. Lepas tu tak ganti-ganti. Okey, sahabat nak minta halal. Sebab dah bulan puasa kan. Okey Ustaz, sahabat kita Lela Ella nak minta halal waktu malam, waktu isyak. Waktu malam isyak kenapa Ustaz? Sebab cerita Nabi Yusuf AS, bila mereka nak minta maaf dekat pak depa, main waktu isyak. Waja'u abahum isyak yang berkut. Ini teknik ni Ustaz? Teknik. Jadi ulama kata pada waktu malam ni mudah orang nak maafkan. Jangan minta maaf waktu siang. Lagi dia marah.
Jadi, sebab apa malam Ustaz? Sebab dia tenang sikit. Dah letih dah. Aku mengantuk. Lupa aku, maaf lah. Oh. Kena try ni. Try. Kalau tak boleh, jangan cari saya. Ustaz, sahabat kita Ustaz, Lela Ella nak tanya soalan di Facebook. Soalan saya, bagaimana seorang perempuan yang datang haid? Adakah mereka perlu membayar kedua-duanya sekali, iaitu qada dan fidyah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini soalan antara paling famous Ustaz. Tak perlu. Okey. Dia kalau siapa yang kena haid hanya mengqada pada waktu yang berikutnya. Sayyidah Aisyah dia qada waktu Syaban sebab dia banyak urusan dengan Rasulullah, menjaga Rasulullah. Jadi dia ambil kesempatan bulan Syaban baru dia qada apa yang dia tinggal. Oh. Jadi sebab itu kita katakan ini dipanggil qada ni wajib muasa'. Siapa yang ditinggalkan sebab haid lah. Wajib muasa' ni maksud apa? Dia bagi tempoh yang lama. Macam kita lah, cikgu kata siapkan kerja rumah minggu depan. Jadi ada 5 hari. Hari pertama pun kita boleh buat. Esok nak pergi sekolah pun boleh buat lagi. Hari kelima pun buat. Boleh, tak ada masalah. So kita boleh buat sampai bulan Syaban. Yang penting siap Ustaz. Yang penting kita siap. Oh, persoalan timbul pula daripada benda tu. Kalau kami mati Ustaz, dimaafkan. Oh. Sebab bila syariat mengharuskan lewat, kalau kita mati tidak berdosa. Cuma keluarga kena qada lah dengan bayar ataupun bayar fidyah. Hanya kita plan dah lah Ustaz. Macam kita sembahyang. Kita ni sembahyang wajib muasa'. Zuhur 1.5, habis 4.5. Lebih kurang begitulah. Kita nak sembahyang niat pukul 3. Mesti dah niat lah. Sebab ada kerja Ustaz. Tiba-tiba 3.20 mati. Oh. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa Ustaz. Sebab syariat sendiri yang mengharuskan kita lewat sembahyang. Masih dalam waktu. Masih dalam waktu. Yang kata lewat sembahyang haram tu ialah keluar dari waktu. Pukul 5 dah. Pukul 5 ataupun 5 minit sebelum keluar waktu. Itu dipanggil waktu wajib. Dia panggil waktu tahrim. Tak boleh kita tak boleh azan, tak boleh qomat, kena sembahyang je. Baca pun yang fardu je. Jangan duk Allahu akbar, duk habis qomat dah azan dah. So ada waktu yang panggil waktu tahrim, haram buat benda-benda sunat. Sunat pun disyaratkan jangan sampai ganggu wajib. Bila ganggu wajib, maka sunat itu menjadi haram. Oh, itu yang menjawab persoalan soft-soft ni. Renggang benda tu sudah tapi takut ada risiko, maka benda tu tak boleh buat. Oh, okey Ustaz. Baik. Ustaz, sekarang ni dalam keadaan pasal ibu mengandung tadi Ustaz. Kita nak sambung sikit. Ibu mengandung lagi. Tapi ni masalah Ustaz dah beranak. Bila dah beranak nak menyusu. Bila menyusu ni ialah takut ganggu kandungan ni Ustaz. Jadi Ustaz, tapi sebenarnya dia boleh je nak berpuasa. Kan, tapi dia kata takut nutrisi lah, apalah Ustaz. Jadi dia siap-siap tak puasa ni Ustaz. Jadi bagaimana keadaan seperti itu? Kalau sebab tadi mengandung dah makan setahun dah, tak boleh puasa. Lepas tu menyusu setahun lagi. Kesian mengandung ni. Mengandung, beranak lagi, menyusu lagi Ustaz. Dengan kalau mengandung tu kita boleh tanggung, kita tanggung. Oh gitu Ustaz. Hero. Lepas tu buat emotion. Tu orang lelaki cakap lah kan. Aduh. Okey Ustaz, macam mana Ustaz? Ni untuk menyusu ni. Fata ala walidiha. Kalau wanita yang menyusu dan mengandung ala walidihima, bimbang ke atas keselamatan anak mereka berdua. Aftarata, mereka boleh berbuka. Qada, jadi dia taqdiyan, mereka qada pada hari berikut, dan tafdiyan, dan bayar fidyah. Oh. Sebab kita beri kaedah tadi bimbang sebab orang lain. Bimbang sebab orang lain. Ya, masalah puasa tak puasa bergantung kepada nasihat doktor. Ada setengah dia boleh puasa, tapi kalau baby tu macam tak bergerak masa mengandung, pergi dapatkan segera rawatan doktor. Sebab kita dapat maklumat dari doktor, dia bukan masalah bahaya janin itu kepada puasa, tetapi tidak pengambilan berat ibu terhadap kandungan. Misalnya dia kata, sebab orang tu kata, kalau kita puasa dia tak bergerak. Sebab dia tak dapat makanan, bukan masalah puasa. Biar dia itu mendapat pantauan daripada doktor. Sekarang ibu dia kata tak apalah, dia berehat macam mak. Bukan masalah rehat. Bila janin tidak aktif, itu mempunyai satu alamat-alamat yang kita kena rujuk kepada doktor dengan segera. Oh. Takut nanti dia bawa kepada mati. Bahaya Ustaz. So, kalau doktor kata tak apa, puan puasa, maknanya dia ambil sahur pukul ada 5.30 begitu, nanti buka puasa, janin tak dia tidak terganggu. Cuma pastikan pergerakan dia, pukul berapa dan seumpama dengan dia. Jadi buat laporan. Masalah sekarang ni orang kita sekarang ni dia tak buat laporan kepada doktor dia. Dia diam macam tu. Lepas 2 minggu baby tak bergerak, bawa pergi hospital. Kemudian dia mati, dia mati. So benda ni berkaitan dengan maklumat daripada pakar kita. So, kalau nak puasa, tanya doktor macam mana puasa dia, makan dan seumpama dengan dia. Kalau ada risiko pada baby, dia buka. Jadi, benda simple saya.
Simple. Ya. Maknanya Ustaz kita kena lihat kepada keadaan tu Ya, sendiri. kalau dia bimbang kat atas keselamatan diri dia, dia hanya qada tanpa membayar fidyah. Okey, Ustaz. Maknanya kita kena dapat kelulusan juga daripada doktor, Ustaz, Dia kan? bukan kelulusan, maklumat saja. Maklumat daripada doktor. Katalah dia degil juga, puasa sah cuma dia berdosa. Tapi kalau dia bimbang juga boleh. Boleh, tak boleh ada masalah. untuk Sebab dia. al-fiqhu min babil dhann. Fiqh ni zan, sangkaan kita. Kita Sangkaan rasa kita. kalau aku berpuasa baby bahaya. So kita buka saja. Okey, Ustaz. Jadi, itu dia punya penjelasan saya rasa lebih jelas daripada cahaya matahari. Lebih jelas daripada cahaya matahari, Ustaz. Ya. Okey, baik, Ustaz. Lepas ni saya nak tanya banyak lagi soalan, Ustaz, berkaitan dengan kerja-kerja berat ni, Ustaz. Tapi kita berehat seketika, Ustaz. Boleh, saya pun kena berehat ni. Ustaz pun kena berehat. Okey, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kekalkan kesetiaan anda. Bertemu selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup panas, Ustaz. Masya-Allah. Sebab apa, Ustaz? Kadang-kadang bab-bab ganti ni orang akan kata, tak apa, nanti dululah. Relax dululah, Ustaz. Okey, Ustaz. Jadi saya nak cuba bertanyakan kepada Ustaz tentang soalan yang kita gantung sebelum kita rehat tadi, Ustaz. Kita dah tergantung. Sebelum rehat tadi kita ada cerita pasal orang main bola. Tak kira lah main bola ke berlari ke apa saja sukan, Ustaz. Mereka ni kena berlatih pagi, petang dan pagi, tengah hari dan petang. Jadi mungkin Ustaz dah sebutkan sebentar tadi, pencerahannya kita kena apa-apa kena rujuk mufti setempat tu juga dalam mengeluarkan satu-satu fatwa. Baik, Ustaz. Tapi yang ni berlainan pula keadaannya. Berlainan pula. Yang mana mereka ini terpaksa bekerja berat, Ustaz. Mereka ni terpaksa kerja berat. Sebagai contoh, buruh kasar, sebagainya, kerjanya berat. Betul. Ada tak orang kata apa, kelonggaran ke apa ke, Ustaz, orang-orang macam ni? Ya, sudah tentu, Dai. Disebut al-a'mal syaqqah, kerja-kerja yang berat, buruh, doktor, tengok dia punya orang kata jabatan dia lah. Okey, Ustaz. Euro ataupun yang mengambil masa pembedahan yang lama. Itu ulama menyatakan dia mendapat rukhsah seperti pesakit juga. Fi hukmil marid. So kalau dia tak mampu untuk buat kerja, dia nak bangunan, nak kena letak bata, letak macam-macam kayu dan sebagainya, dia rasa nak pitah. Ketika tu dibolehkan dia berbuka puasa. Ataupun dia memang masa nak buat kerja tu dia memang perlukan tenaga yang kuat, kerja di laut ke. Contohnya, maka diizinkan buka dan qada pada bulan-bulan yang dia tidak bekerja. Tapi janganlah pagi baju kendaraan macam ni ada. Bawa mai apa semua tu, sebab dia tenaga dia mengikut hari. Melainkan memang dia confirm aku memang tak makan, tak boleh nak angkat ni. Ketika itu dia boleh berbuka. Maknanya syaratnya, Ustaz? Syaratnya dia bila dia rasa keyakinan tinggi, dia perlukan makanan untuk buat kerja berat. Ataupun tengah buat kerja berat dia tak larat. Okey, maka diharuskan dia berbuka, tidak ada fidyah dan tidak ada kafar denda, melainkan qada sahaja. Sebab dalam fiqh kita ada ilmu istinbat daripada makna an-nas. Maksudnya kita kias. Sebab dia ni walaupun sihat tapi keadaan dia macam sakit juga, tak larat kalau nak buat kerja tu. Dan kerja tu dia dibayar gaji. Bukan dia saja menggatai, pindah bangunan, pajak bukit, siapa pun tak suruh pajak bukit, kita pergi pajak bukit. Ini dia dibayar gaji, macam dia buruh-buruh yang bekerja di bangunan besar, dia bayar gaji sebulan untuk siapkan bangunan dalam tempoh beberapa. So dia perlukan makanan, maka
dibuka. Cuma saya minta semua kontraktor ni dia adalah penyelia syariah sikit. Supaya dia dapat rujuk. Sebab dia case by case. Dia tak boleh macam saya cakap di sini, nanti semua pekerja ambil benda yang sama. Padahal dia duduk kat HR dia. Dia pun tumpang sekali juga makan. Ustaz kata bidang bangunan. Dengan HR sekali. Jadi saya minta kontraktor ni paling kurang dia adalah penasihat syariah seorang. Pukul 3 balik dah kot Ustaz. Macam mana? Pukul 3 balik dah kot. Bagi diskaun sikit. Maksud dia sebenarnya kerja ni dia bergantung kepada kesedaran kita dengan agama. So kalau kontraktor tu dia jenis orang yang baik, jenis orang yang memang dia nak jaga sebab kewajipan. Secara syariah dia, syariah compliance. Kalau kita buat katalah setiap syarikat kontraktor yang besar, dia mesti ada seorang penasihat syariah. Sebab apa? Dia mesti kena wajibkan sedia tempat sembahyang. Dia mesti menyediakan suasana yang facility, orang tu boleh fasiliti untuk orang beribadat kepada Allah. Majikan tu kena bertanggungjawab. Wajib. Macam kita kata fatwa daripada ulama, setiap syarikat yang majikan dia orang Islam wajib menyediakan surau. Setiap syarikat mesti ada surau. Itu wajib. Wajib Ustaz. Kalau tak ada surau, masuk syarikat ni tak patut syariah. Kecil pun tak apa, bilik store tak apa, yang penting tapi ada bilik surau tak? Ada. So, mana-mana syarikat yang tidak ada surau, dia telah menyalahi kaedah syarak di dalam menyebarkan syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. So itu kaedah dalam fiqh pembangunan, fiqh development. So dalam fiqh pembangunan sebuah negara perlu ada di sana fiqh yang menyerapkan nilai ibadat dalam pekerjaan. Hatta saya cadangkan kepada sahabat saya di Jakim dan juga kalau boleh dengar di sini sahabat-sahabat di majlis fatwa supaya kilang ini diharuskan mereka bersembayang Jumaat di kilang mereka. Tapi ini bukan fatwa lah. Cadangan saya lah. Cadangan. Secara takhrij fiqhi. Apa dia punya implikasi dia? Kilang dia tak boleh berhenti macam tu. Bila dia beroperasi, dia tak boleh stop. Dia stop, dia akan rugi. Sebab dia kena buat kerja sampai habis. Dan sembahyang Jumaat ni dia bertukar-tukar. Ada pukul 1 start masuk Zuhur, jadi awal sikit Jumaat dia 1.30. Ada yang kalau Jumaat 1.30, Zuhur dia pukul 2. So dia tak boleh ubah-ubah macam tu. Jadi dia kena buat sistem shift. Tapi kalau kita, makna dia mereka hantar surat kepada majlis fatwa sebab yang luluskan masjid ni mufti. Dia kena tahu bidang kuasa ni bidang kuasa majlis fatwa. So mereka hantar pegawai dia pun pergi check tengok apa semuanya. Cukup 40 bilangan orang ataupun mereka timbang-timbang macam sekarang ni ambil 30. Yang penting dia pun tak tinggal sembahyang Jumaat. Penting Ustaz. Wajib benda tu. So di situ kita bina tempat khas sembahyang Jumaat untuk pekerja-pekerja kilang. Tak adalah isu timbul pekerja kilang tak sembahyang Jumaat. Tengah hari pergi makan je Ustaz. Tapi benda ni perlu kajian daripada pihak Jabatan Mufti. Bukan saya lah, saya tak ada apa. Saya rasakan ini satu usaha yang cukup menarik Ustaz. Dalam kita nak menerapkan prinsip Islam itu dalam pekerjaan. Dan ini tanggungjawab sebagai seorang majikan. Ustaz, ada satu kes viral. Apa tu? Banyak kes viral ni Ustaz. Okey, sampai kita nak tanya satu soalan. Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanah Ustaz. Mengenai seluruh karya di satu kawasan yang perlu menggantikan semula puasa mereka atas kesilapan azan maghrib terawal beberapa minit. Ada pula para agamawan yang mengatakan tidak perlu digantikan kerana mereka tidak bersalah dalam hal ini. Yang mana satu betul ni Ustaz? Semua tu betul. Okey. 8 mazhab menyatakan batal. Daripada Syafi'i, Maliki, Hanbali, Zahiri, Ibadi, Imamiyah, Zaidiyah. Batal. Sebab la ibrata bi dhanni al-bayn khata'u. So kita memang kita zon, tiba-tiba kita tersalah. So dia trigger kepada pembatalan. Memang begitu. Tapi ada riwayat daripada Umar bin Khattab yang menyatakan kalau kadar sedikit dimaafkan. Tetapi bila kita menilai balik riwayat daripada Umar dengan pandangan majoriti ulama, benda tu waktu siang. Dan Quran menyatakan mesti kita berpuasa sampai habis. Makna sampai Nabi pun sebut waktu tu sampai kepada maghrib. Makna dia ghurub syamsi. Sekarang ni dia berpuasa dalam keadaan ghurub syamsi tak berlaku. Qiyas kepada masalah apa? Fi man salla qabla waqti. Siapa yang sembahyang Zuhur sebelum waktu dia. Sembahyang tu nak kira apa? Tak boleh Ustaz. Sembahyang tu kira sunat je lah. Tapi bukan sembahyang Zuhur. Sebab sembahyang dia ada waktunya, puasa dia ada waktunya. Jadi pandangan Sayyidina Umar itu lebih kepada istihsan. Istihsan maksud apa? Yalah dia tak sengaja. Namun waktu qada ni 11 bulan. Bila kita timbang-timbang, pandangan 4 mazhab tu lebih kuat daripada riwayat daripada Umar bin Khattab. Namun kalau dia tenang dengan pandangan tersebut daripada agama tersebut,
Itu hak dia lah, dia pilih lah. Tapi bagi ahli fatwa di Malaysia yang saya teliti, semuanya kena qada. Dan itu pandangan yang saya tenang di situ. Yatma'innu ila qalbi. Jadi ada 3 kaedah yang saya nak bagi petua. Okey Ustaz. Kaedah yang pertama, al-khuruju min al-khilaf mustahab. Okey. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Makna qada lebih baik daripada tidak qada. Sebab hilangkan keraguan tu Ustaz. Ya, sebab kalau kita qada, orang yang kata wajib qada tak marah dah. Betul? Dan orang yang kata wajib qada tak marah dah. Dan yang kata tak wajib qada pun tak marah sebab dia qada. Apa masalah? Yang kedua, la inkara fil masail ijtihadiyah. Tidak boleh memfasikkan dan mengkafirkan dalam isu fiqh. Okay. Dan yang ketiga, mandi betuliya bi syai'in falyuqalib man ajaza. Kalau kita ada problem dalam mazhab kita, susah kita nak buat, kita ikut mazhab lain. Tapi tak ada problem. Apa suruh qada saja. Puasa sambil puasa sunat. Sebab itu apabila kita keraguan, itu kena faham. Masuk waktu maghrib bukan dengan azan, bukan dengan azan masjid, bukan dengan azan TV. Okey. Masuk dia dengan ghurubus syamsi. Tengoklah tenggelam matahari. Dia kena tengok yang tu. Kalau kita duduk atas kondo, matahari dia nampak lagi. Azan di bawah, tak boleh buka lagi. Oh, macam tu. Hukum orang yang duduk di atas tak sama dengan hukum orang yang duduk di bawah. Jadi orang yang duduk kondo tingkat ke-30 ataupun dia buka puasa di atas menara KLCC tu, dia kena tunggu sampai tenggelam matahari. Walaupun azan di bawah. Sebab matahari duduk ada lagi. So al-ibrah bi ghurubi syamsi laisa bil azan wa laisa bi azan apa di TV ataupun radio. Ibrah kita pada tenggelam matahari, bukan pada azan. Kalau ada azan pukul 6, kita nak kira macam mana? Azan tu alamat, dia bukan illah. Azan adalah alamat, bukan sebab. Dia bukan trigger. So ini yang kena orang awam kena faham. Kalau macam tu kata 3 minit kita pergi azan pukul 7 petang. Boleh buka lah. Maknanya jadi contoh macam seorang pelakon dia buat lawak lah band tu, dia dalam mesti tengok YouTube tu, dia pergi Kedah, pergi Kok Diang. Dia azan Kuala Lumpur, dia makan, lepas tu orang parti, dia marah orang parti apa. Akhirnya dia silah sebab Kedah 7.30. Jadi kita kat sini 7.22. Kita faham. Ailah pembukaan bukan pada azan tetapi bukan pada jam kita ni. Okey. Ghurubus syamsi. Tenggelam matahari. Okey Ustaz, kita berehat seketika. Boleh. Ada lagi ni soalan ni Ustaz yang kita nak tanya kepada Ustaz. Tapi kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz banyak betul isu kita ni, bab-bab terbatal puasa, tercepat puasa Ustaz. Tapi ini sahabat kita pun ada satu problem lagi Ustaz. Problem apa tu? Dia kata apa? Kita bersama dengan Khairuddin. Sebelum ni saya telah mendapat penjelasan Tanyalah Ustaz mengenai waktu berbuka puasa dan saya dapati bahawa puasa saya selama ini 15 hari sebelum ni telah pun terbatal. Wow. Wajibkah saya qada atau boleh pilih untuk bayar fidyah? Mohon penjelasan Tuan Ustaz biar tahu jangan keliru. Masalahnya Ustaz, kadang-kadang aplikasi dekat telefon ni macam-macam aplikasi Ustaz. Betul. Aplikasi azan dan sebagainya. Jadi mungkin dia tersilap set ke sebagainya. Jadi dia terawal. Betul. Jadi mungkin macam mana keadaan ni Ustaz? 15 hari kot Ustaz? Qada lah. 15 hari dia disebabkan 11 bulan tu sikit saja. Oh, betul Ustaz. Dia puasa 6 tolak 15 tolak 6 dengan 9. Kalau dia buat sebulan 3 hari, selesailah. Itu dia panggil negligence. Cuai. Cuai. Dalam apa-apa dia panggil cuai. So, cuai lah sebab dia bergantung pada handphone. Kita itu kena ada ilmu. Sebab kaedah kita dalam puasa, al-asru baqa'un nahar. Siang tu kekal. Selagi mana kita tak yakin, okey, kita maklumat yang sahih, maka terbatal. Tak ada apa. Cuba make it easy. Ringkaskan nanti qada pada hari yang banyak ini. InsyaAllah ruang sangat luas. Allah Ta'ala bagi kita 11 bulan, kita qadalah sekadar mana yang termampu. Betul Ustaz. Ya. Maknanya bukan setakat kita ganti, kita pun boleh tambah pahala Ustaz kan? Ya. Dia macam ni. Jangan fikir ibadat ini satu bebanan. Dia adalah satu kemuliaan. At-takhlifut tashrifut. Bebanan itu sebenarnya memuliakan kita. Siapa yang mana sanggup melakukan ibadat, dia adalah orang yang mulia. Okey Ustaz. Jadi kalau kita duk fikir ibadat ni bebanan, memang kita berat. Kena ubah minda kita tu, power of mind. Minda tu kena set, aku buat ni adalah aku mulia. Bila aku mulia, aku buat lah. Maknanya bila kita buat Ustaz, kita dimuliakan Allah SWT. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ustaz penonton-penonton kita di rumah ni, mudah-mudahan Allah muliakan mereka. InsyaAllah kita muliakan semua sebab kita sayang semua orang Islam. Betul Ustaz. Nahnu nuhibbu
al-khairul jami', kita suka kebaikan kepada semua orang. Tak ada permusuhan kita di antara orang Islam. Betul, Ustaz. Alright. Baik, kita ada pemanggil di talian. Ustaz, boleh kita raikan? Silakan. Kita bersama dengan Nur Hayati Ismail. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Iyat Aiman. Ya, Kak Iyat, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan, Kak. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Iyat nak tanya, kita ada sahabat dan saudara mara yang menetap di luar negara dalam tempoh 2 atau 3 tahun macam itulah. Okey. Jadi bila dia tinggal puasa, adakah kaedah dia kena ikut mazhab kita atau fatwa di negara yang dia tinggal tu? Lepas tu lagi satu soalan Ustaz. Adakah bila kita sakit, kita hanya boleh mendengar nasihat daripada doktor yang beragama Islam sahaja? Itu saja soalan Kak Iyat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bagus Kak Iyat ni. Ustaz, 2 tahun Ustaz. Dari Malaysia ke Afrika sampai Eropah. Sampai Eropah. Itu kehebatan Islam. Jadi memang kalau mereka duduk di sana, mereka ada pilihan. Taklah wajib ikut mufti sana, tapi nak ikut pun tak ada masalah. Maksud mereka boleh ambil pandangan Syafi'i ataupun mereka mengambil pandangan daripada mufti yang ada di sana. Jadi sebab fatwa ini dia adalah pilihan. Okey. Kalau duduk di Malaysia dia ambil Malaysia, tapi duduk di sana dia ada pilihan sebab dia asal mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia ikut mazhab mufti di sana. Itu hak dia. Sebab yang penting fas'ahlu ahla dzikri. Tanya orang yang berilmu. Itu kewajipan orang awam. So kalau dia di sana ada mufti dia, maka dia ikut mufti dia. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan apa nama doktor Ustaz. Kita nak dapat confirmation tu. Pandangan majoriti ulama mesti doktor Islam. Makna dia mesti yang bagi maklumat tu doktor Islam. Kamu tak boleh berpuasa. Namun kalau itu melibatkan kepakaran macam kanser dan sebagainya, tidak mengapa secara istihsan kita dapatkan pandangan daripada doktor bukan Islam dalam isu-isu yang memang doktor itu jarang menipu. Makna dia kita pergi hospital kerajaan. Doktor kerajaan ni dia lebih disiplin kuat dan tinggi. Dia bukan Islam, dia kata cik kalau puasa dia berbahaya. So dengan 2 pandangan daripada doktor bukan Islam pun dah cukup. Sebab nak tunggu semua doktor orang Islam susahlah. Sebab saya punya kajian saya dalam syahadah doktor tidak berhajat kepada Islam. Yang penting kepakaran. Keutamaan tu pada Islam. Kepada kepakaran. Semua benda termasuk bersalin, jenis tengok aurat, tidak melihat kepada jantina dan juga agama, tidak kepada kepakaran. Kalau itu orang Islam, kemudian dia orang perempuan tak pakar, tak ada juga. So, tapi kalau ada terkumpul 4-4 ni baguslah. Dia Islam, dia perempuan, dia pakar. 3-3 ni lagi baguslah. Tapi nak kumpul 3-3 ni susah. Pakar yang paling utama. Jadi dalam kaedah perubatan, pakar yang paling utama. Sebab fas'alu ahla dzikri. So wala yunabbi'uka mithlu khabir. Orang yang paling pandai cerita ialah orang yang pakar. Okey Ustaz, ni keutamaan dia Ustaz. Yang paling penting pakar Ustaz. Kalau tak pakar tak guna juga. Okey Ustaz. Kita ada sahabat kita di Facebook Ustaz, dia bertanyakan soalan Ustaz, tadi Ustaz ada cakap berkenaan waris perlu qadakkan puasa bagi orang yang telah tiada. Ada yang saya dengar tak perlu qada, hanya sekadar bayarkan fidyah. Jadi saya dah keliru. Harap Ustaz boleh bantu huraikan. Silakan Ustaz. Memang di sini untuk menjawab kekeliruan. Betul Ustaz. Jadi tuan dengar di sana qada dan di sini fidyah, maka dua-dua tuan-tuan boleh beramal. Sebab pandangan itu kata ulama Syafi'i, dua-dua sah. Makna dia ini dipanggil dipanggil kuasa pilihan. So kita ada alternatif. Tuan rasa yang mana mudah? Qada, buat qada. Kalau rasa duit banyak, banyak fidyah. Kerana ini di antara 2 pandangan Imam Syafi'i yang boleh diamalkan oleh manusia di Malaysia. Cuma manusia, rakyat di Malaysia. Okey Ustaz, tadi kita mendengarkan ayat suci Quran Ustaz yang menyatakan maridan atau ala safarin. Betul. Safarin Ustaz, kita nak terjemah ni macam mana Ustaz? Ya, itu hal. Maksud dia khabar tapi dalam keadaan hal. Maknanya dia berada fi hali kaunihim musafirin. Mereka berada dalam keadaan musafir 2 marhalah. Makna 2 marhalah ni ada yang kata 80, ada yang kata 90, tapi ambillah pertengahan 80 lebih okeylah. So, muskilah di sini bila mereka boleh buka puasa. Betul Ustaz. Sebelum subuh ke lepas subuh? Okey, dalam mazhab Syafi'i, muktamad yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, mesti mereka keluar sebelum subuh macam sembahyang Jumaat. Macam tu? Kalau mereka keluar selepas subuh, mereka kena kekalkan puasa sampai habis. Namun amalan di Malaysia, mereka mengikut pandangan Imam Ghazali.
Imam Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasit menyebutkan pendapat yang terkuat boleh berbuka walaupun dia bermusafir lepas subuh. Okey. Dan pandangan ini bertepatan dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Dan itu yang diamalkan oleh orang Malaysia, wa alaihil amal. Maka apabila orang Malaysia amal pendapat tersebut, automatik tanpa fatwa sah. Boleh, walaupun dia kata dia musafir pergi 10, boleh buka puasa. Cuma saya nasihatlah kalau nak kapal terbang, pergi jauh-jauh lah. Buka lah. Sebab banyak tambang mahal. Makanan dalam tu mahal, Ustaz. Maknanya tak perlulah tunggu sampai orang kata kalau tak makan tu pitam, tak perlu tunggu sampai tu. Kita nak kapal terbang dah, kita keluar daripada kampung kita, kata kita daripada Shah Alam, kita sampai dah KLA, nak kapal terbang. Baru 10 pagi. Orang jamu makanlah, kalau pergi overseas lah. Jadi sayang juga makan ada beef, ada macam-macam. Jadi sebab kita banyak mahal. Laisa minal birri amsiyamu fis safar. Tak elok kita berpuasa ketika mana musafir. So kadang-kadang kita musafir kekurangan tenaga, tidak turun nak kat barang dan sebagainya, eloklah kita berbuka ketika mana naik kapal terbang. Tapi kalau kita mampu, kita puasa lah. Tapi saya rasa lebih aula kena naik kapal terbang pergi jauh-jauh 8 jam yang penerbangan jauh, elok kita berbuka. Kita ni jangan terlampau bebankan diri sangat. Maknanya kita paksa diri, make it easy. Make it easy. Okay. Jadi orang yang bermusafir kan ada begitu. Tapi kalau orang yang memang betul-betul dia nak pegang Syafi'iyah, dia tidak boleh berbuka kalau dia musafir selepas subuh. Okey, Ustaz. Sebab bila kita musafir ni penat, saya. Musafir ni walaupun kadang-kadang kita kata sejam. Tak penat pun kadang. Penat. Suasana naik kapal terbang, dia punya psikologi dan sebagainya. Hukum udara ni lain sikit. Okey, Ustaz. Sebab itu kita prefer buka. Maknanya Islam tu dah nampak daripada awal kesan musafir ni, Ustaz. Ini dipanggil rusah. Rusah dia adalah fikrah fasiliti yang dia bila kita musafir banyak kerja kita nak buat. Nak tempah hotel, nak yang ni, nak tu. Jadi kalau kita tak ada tenaga susah. Saya waktu bila saya musafir saya buka Tapi kata orang Arab, awasi. Janganlah makan depan orang ramai, makanlah dalam kereta, Ustaz. Tak apalah. Makanlah dalam kereta. Jangan duduk dekat RR tu. Masya-Allah. Orang semua pakai tengok. Malu pak. Pakai topi putih pula. Allahu akbar. Apa malu? Tak boleh. Tak boleh kena malu jugalah, kena malu. Okey, Ustaz, sebab apa kita menghormati bulan yang mulia ni, Ustaz? Sahabat kita ada nak tanya soalan lagi, Ustaz. Silakan. Boleh, Ustaz? Apakah ganjaran kita bersama dengan teratai Uda? Apakah ganjaran yang diperolehi oleh mereka yang menjaga puasa mereka di hadapan Allah kelak, Ustaz? Ni dia jaga sungguh. Bak kata Ustaz tadi, dia cukup beradab ni, Ustaz. Kalau dia tak boleh puasa pun, dia tetap tak makan depan orang. Kemudian dia ni cukup menjaga puasa dia elok-elok, Ustaz. Ni bukan maksud dia menjaga puasa, dia berpuasa. Dia berpuasa dan mungkin ada keadaan dia tak berpuasa tapi tetap dia jaga. Ada fiqhnya. Maknanya wajib dia berpuasa bersama dengan golongan yang berpuasa. Sekiranya keadaan, contohnya hari ini kita dah habis dah. Esok kita raya. Kita pergi negara yang esok tak raya lagi. Apa puasa yang terakhir? Shoma ma'hum, wajib puasa bersama mereka. Kena puasa juga. Orang kata kita buka. Nak menjaga nama tu. Terbalik pula satu lagi keadaan. Kita dah tengah puasa ni. Tak habis lagi. Kita pergi esok overseas, esok depan raya. Ayada ma'hum, sambung raya bersama mereka. Lagi sebab apa? Orang kata apa pula? Orang pakai raya, dia tak raya. Betul, Ustaz. Tapi qada pada hari yang lain untuk sempurnakan 1 bulan. Nampak tu fiqh dia. So menjaga puasa di antaranya adalah wajib kalau berhadapan orang ramai, adalah pahalanya. Tapi kalau maksud dia jaga puasa tu dia betul-betul puasa, Allah Taala saja yang mampu membalasnya. Wa ana ajzi bih, kata Allah Taala dari kursi. Aku yang akan balasnya. Tak tahu banyak mana. Tak terbilang dan tak terkira. Tak terbilang dan tak terkira, saya. Okey. Saya suka bila Ustaz sebutkan pada awal perbincangan kita pada hari ini adalah kita berakhlak, Ustaz. Dalam kita melakukan puasa ini sendiri kena berakhlak. Walaupun kita dalam keadaan haid sendiri, Ustaz, kita kena menghormati. Jadi mungkin sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini. Kesimpulan dah, Ustaz. Kena menyimpul dah. Alhamdulillah, tapi saya pun dah letih dah, eloklah. Dia punya penghujung dia, kita landing elok, kesimpulan dia. Maka orang yang haid dan nifas bukan bermaksud lesen kepada dia seronok. Itu lesen kepadanya untuk meninggalkan ibadat yang difardukan untuk beralih kepada ibadat-ibadat yang lain. Contoh, Ustaz? Berzikir, berdoa, tolong suami, tolong mak. Saya ingat kata-kata ulama, jangan ingat Lailatul Qadar itu hanya kita sembahyang tahajud, tetapi kalau kita menolong ibu bapa pun sebahagian daripada trigger yang boleh menyebabkan kita jumpa Lailatul Qadar. Sediakan sahur, Ustaz? Sediakan sahur, bagi jamu orang makan, buka puasa, man fattara shaiman, siapa yang bagi orang buka puasa pahala sama dengan dia.
Sebenarnya bila Allah Ta'ala tutup satu pintu ibadat, dia buka pintu ibadat yang sangat luas. Masuklah ke dalam banyak pintu, jangan guna satu pintu. Sempat lagi Ustaz Tetapi masalahnya orang perempuan bila dia cuti hop hore, hop hore. Jadi itu yang masalahnya. Jadi kita nasihatkan diri saya supaya walaupun haid, walaupun nifas, teruskan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terima kasih, itu Ustaz. dahulu insya-Allah. Terima kasih. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Seronok kita rasa macam tak cukup je 2 jam ni kan. Okey Ustaz, mungkin sedikit doa pada Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan Ustaz. Moga kita mendapat barakah dalam bulan Ramadan. Baik Ustaz, kita ada pertemuan pada esok hari Ustaz bersama dengan sahabat saya Dai Hadari sebagai moderator, dan kita ada panel Ustaz Halim Din dalam topik Tadarus Al-Quran. Ustaz, sebab apa kita ada masa lagi Ustaz Masih ada masa lagi tak sebelum kita habis Ramadan ni? Masih ada lagi. Masih ada lagi Ustaz. Sampai tamat. Malam raya. Jadi orang kata bukanlah orang kata alah dah terlewat lah. Kira tahun depan pula lah. Tidak ada yang terlewat. Tak ada yang terlewat. Tapi istilahnya kita teruskan melaksanakan ibadah sehingga ke akhir Ramadan, dan lepas Ramadan teruskan istiqamah dalam kita melakukan apa-apa saja pekerjaan. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada para penonton atas kesetiaan anda semua. Saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Daya.